Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada penceramah jemputan kita Encik Syahid dari Pusat Sukan Universiti, Kampus Pagoh dan para peserta sekalian. Terima kasih diucapkan kepada Encik Syahid kerana sudi meluangkan masa pada slot kita petang ini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Syahid, coach kita, untuk mulakan slot kita iaitu slot 5, jom senam. Dipersilakan Cik Syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kerana sudi jemput saya untuk slot Jom Sihat ni, dan saya diberi peluang untuk share untuk bahagian slot saya lah Jom Senam. Sebelum saya share sikit jenis senaman yang paling baik, mudah, murah dan yang sesuai sempena PKPB ni. Ada senaman yang tak perlu kita keluar daripada rumah, tak perlu kita nak pergi gym, tak perlu kita nak turun ke padang. Tapi senaman yang saya nak ajar ni paling mudah. Kita boleh buat di mana-mana, di dalam rumah, dalam bilik ataupun di ruang yang kita rasa ruang tu sesuai untuk kita buat senaman. Dia tak perlukan ruang yang besar. Sebelum saya ajar sikit senaman tu, suka saya beritahu dululah apa itu senaman, sebab nanti orang tanya apa itu senaman. Definisi senaman sebenarnya kita nak kena faham dulu apa itu senaman. Senaman adalah sejenis aktiviti fizikal atau riadah yang selalunya dilakukan dalam jangka masa tertentu, berulang-ulang kali, bertujuan untuk meningkatkan tahap kecergasan dan kesihatan. Daripada senaman kita akan dapat tahap kecergasan dan juga kesihatan. Senaman ni membantu. Senaman ni, kalau kita nak tahu, senaman ni adalah satu ubat yang paling murah. Satu antara ubat yang bukan saja murah, malahan amat berkesan untuk merawat dan mengawal pelbagai masalah kesihatan yang dihadapi. Ini kerana semakin kita berusia, semakin banyak risiko penyakit yang menunggu. Oleh itu kita kena jadikan senaman ni sebagai makanan harian untuk menjaga kesihatan dan juga diri sendiri. Orang yang kita yang selalu jaga kesihatan ni, orang yang jaga kesihatan dia mesti rajin bersenam. Kalau awak jaga kesihatan, awak jaga pemakanan, awak tak buat senaman, dia tidak akan memberi kesan yang baik pada kita punya kesihatan kita. So semua saya dah share sikit apa itu definisi senaman. Kalau kita kurang bersenam, ia boleh menyebabkan kegemukan. Kalau kita kurang bersenam, kita akan boleh jadi kegemukan. Ingatlah, 1 daripada 4
Kalau kita duduk di apa, kalau bermula daripada kanak-kanak, kita kena share dulu daripada kanak-kanak. 1/4 daripada kanak-kanak di Malaysia adalah gemuk. Okey, diabetes mellitus jenis 2. Okey, lepas tu peningkatan risiko penyakit jantung dan juga angin amal. Okey, so kita kena ingat penting senaman adalah untuk kesihatan dan juga kecergasan kita. Okey, saya akan share dulu apa itu faedah senaman. Okey, sambil saya bercakap ni, awak boleh tanya saya outside, nanti saya akan reply balik, saya akan jawab setiap soalan kepada awak. Okey, faedah senaman. Okey, first kali faedah bersenam, penambahbaikan kekuatan dan daya tahan otot. Orang yang rajin bersenam, dia ada kekuatan daya tahan otot, kekuatan. So apa-apa berlaku kat dia susah untuk mengalami kecederaan. Contoh kalau dia orang terlanggar dia, maksud dia daya tahan otot dia kuat untuk dia lawan, maksudnya dia kekuatan daya tahan otot dia kuat. Kalau dia rajin bersenam, kita nampak bentuk fizikal seseorang tu, kita boleh dah tahu. Kita tahu orang ni rajin bersenam ataupun tidak. Kalau saya orang datang, saya boleh tengok orang ni rajin bersenam. Orang ni saya boleh tengok daripada fizikal dia lebih senaman jenis kardio ataupun jenis senaman suka pergi gym, ataupun dia atlet bola, semua kita boleh kenal daripada bentuk fizikal seseorang. Dan orang yang tak bersenam pun kita boleh tahu, ini orang malas senam. Okey, yang kedua, penambahbaikan ketegangan otot atau postur badan. Maksudnya penambah ketegangan otot kita ni, kalau kita sentiasa buat jaga otot, dia macam ni maksudnya otot kita ni, ketegangan otot kita ni atau postur badan kita akan bentuk yang cantik lah bentuk dia. Membina tulang yang sihat. Tulang kita ni, kalau kita nak jadi dia kuat dan ni, kita kena banyak bersenam sebab dia membantu membina. Kalau orang yang kurang bersenam, tulang dia tidak kuat. Kekuatan tulang tu kita kena sentiasa kita beri tekanan pada dia. Tekanan macam kita berlari atau kita buat latihan angkat berat ataupun latihan bebanan, dia memberi kekuatan di bahagian tulang kita. Okey, lepas tu penambahbaikan kelenturan sendi. Lentur ni maksudnya fleksibel. Otot kita ni, kalau orang rajin bersenam, contoh saya cerita pasal saya selalu pergi gym. Okey, dalam latihan gym kita akan buat latihan fleksibel. Otot kita ni boleh bergerak macam-macam bentuk. Okey, macam-macam bentuk, tapi dia ada kekuatan. Buat apa bentuk pun dia ada kekuatan. Nanti saya akan cerita apa flexibility yang saya akan ajar. Okey, pengekalan kawalan berat badan. Orang rajin bersenam, berat badan dia susah nak gemuk, ataupun dia susah nak kurus. Sebab dia bila dia bersenam, dia akan jaga pemakanan. Daripada pemakanan tu, hasiat makan yang datang tu, dia akan, bila malam kita nak tidur, dia ada recovery. Okey, kalau orang yang tak bersenam, okey, macam saya rajin bersenam ke apa, orang yang selalu pergi gym, dia ada masa 48 jam pembakaran kalori tu berlaku. So setiap masa dia makan, dia akan, waktu kita makan malam, waktu tidur malam, kita akan recovery. Maksud apa yang kita makan, dia akan recovery balik bahagian-bahagian otot kita atau bahagian dalaman kita yang cedera. Okey, mengurangkan tahap kebimbangan dan stres. Ini penting Kalau saya punya slot, kalau saya buat program, ada 4 slot yang saya pentingkan kalau kita nak sihat. Pertama sekali, kita kena makanan-makanan yang sihat. Mungkin slot ni awak dah dengar. Yang kedua, minum air kosong. Yang ketiga, bersenam. Yang keempat adalah kurangkan tekanan. Stres. Kalau stres, jangan duduk dalam bilik. Stres kita kena keluar. Kita kena buat aktiviti supaya kita lepaskan kita punya tekanan dengan kita buat aktiviti. Tapi jangan kita duduk dalam bilik awak stres waktu kerja atau belajar, awak duduk dalam bilik, awak kurung diri awak tak mengeluarkan awak punya stres, awak akan lebih stres dan hormon kita akan cepat mati. Okey, bukan hormon cepat mati, hormon ni tak akan aktif. Okey, mengurangkan risiko mendapat penyakit diabetes, jantung dan angin ahmad. Itu yang paling penting. Okey, mengurangkan risiko penyakit diabetes, itu gemuk. Orang gemuk, kalau orang rajin bersenam, dia susah nak gemuk lah. Okey, meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Okey, orang rajin bersenam ni latihan kardio. Okey, lepas tu pengeluaran hormon endorfin untuk kehidupan yang sejahtera. Okey, hormon endorfin adalah hormon yang buat kita sentiasa ceria, kita sentiasa enjoy. Okey, hormon endorfin bantu awet muda. Kalau nak awet muda, kena banyak lah. Okey, saya akan beritahu ada berapa jenis senaman, tapi saya akan ambil satu senaman yang paling mudah untuk awak semua. Okey, kita senaman ada berapa jenis senaman.
Okey, pertama sekali senaman secara intensif. Senaman aerobik adalah baik untuk kita semua. Berenang, okey, kanak-kanak, okey, orang dewasa ataupun senaman aerobik, berenang, bermain bola atau bermain tenis. Itu contoh. Okey, bagi yang tidak aktif adalah disarankan untuk bersenam selama 30 minit sehari dan tingkatkan sehingga 1 jam secara beransur-ansur. Sekurang-kurangnya satu hari ambil masa 30 minit sahaja. Masa bila awak nak bersenam? Ada orang tanya saya, bila masa saya nak bersenam? Saya tak ada masa, daripada pagi, petang, tengah hari, malam tak ada masa. Sebenarnya masa bersenam ni awak boleh, bila-bila masa awak boleh buat. Kalau awak ada waktu pagi tu waktu yang awak free, ambillah waktu pagi. Lepas subuh ke, okey, atau waktu tengah hari. Pukul 1, pukul 2, itu masa yang awak ada. Buat senaman waktu tu. Okey, tapi janganlah waktu tengah hari, pukul 1, pukul 2, matahari tengah pacak tu awak pergi latihan, awak pergi berlari kat padang. Jangan. Ambil latihan senaman dalam indoor. Okey, contoh pergi gym. Okey, kalau awak nak pergi jogging ke nak pergi apa, jangan waktu, awak kena ambil waktu yang sesuai. Jangan jogging awak tengah-tengah hari buta awak jogging. Jogging kena pagi ataupun petang. Malam pun boleh untuk jogging. Kalau rasa malam boleh sesuai, pergi jogging waktu malam. Tapi waktu senaman tidak ada masa. Bila-bila masa boleh buat. Tapi kena ingat, bila kita bersenam, ingat kita kena banyak berehat. Kalau awak bersenam, awak tidak cukup rehat pun tidak berkesan dan tak guna sebenarnya. Orang yang bersenam dia kena cukup rehat. Rehat ni penting sebab dia waktu kita recovery kita punya organ dalam badan kita. Okey, senaman yang selamat. Okey, saya akan cerita dulu. Nak bersenam awak kena pastikan kita kena mesti senaman kita mestilah jangan bersenam tak fikirkan keselamatan. Nanti orang kata awak bersenam tak fikirkan keselamatan. Ciri-ciri keselamatan itu adalah keutamaan. Bukan bersenam nak risiko kita nak mengundang kecederaan atau mengundang bahaya contoh. Okey, kalau awak nak berlari jangan berlari kat tengah pergi kat tepi jalan raya. Okey, senaman tempat kena ambil. First sekali awak kena tahu tempat senaman yang selamat. Okey, yang kedua, pakailah pakaian yang rasa sesuai dan selesa, itu penting. Jangan bersenam awak nak pergi gym ke, awak nak pergi berlari pakai slow jean, pakai baju kemeja, pakai kasut kulit, tu tak sesuai. So kena faham, nak bersenam pastikan pakaian tu adalah keutamaan, penting. Kalau saya jaga gym dulu, di UTSM sana, kalau saya jaga gym, orang datang gym, pakai pakaian tak sesuai, memang saya suruh dia keluar. Saya pentingkan sebab tu keselesaan. Okey, guna peralatan seperti, okey, kalau awak berbasikal ke apa, pastikan ada topik rider. Okey, kalau awak pergi berenang, pastikan pakai Google. Okey, pelindung buluh pelapik itu adalah ciri-ciri keselamatan waktu kita nak bersenam. Tengok sesuai. Awak nak berlari, awak kena pakai kasut yang sesuai. Tempat yang awak nak lari, tempat yang sesuai, bukan tempat yang mengundang bahaya. Awak dah tahu tempat tu mengundang bahaya, awak pergi berlari. Jangan berlari kat tempat awak dah tahu kawasan tu ada berlopak ataupun tak rata, ini risiko. Kecuali memang awak masuk acara-acara yang maraton ke, itu lain. Okey, ini bersenam, itu adalah acara pertandingan lain. Okey, okey, daripada yang seterusnya, elakkan daripada bersenam dalam tempoh 2 jam selepas makan. Okey, awak makan tengah hari pukul 12, pukul 2 nak bersenam. Jangan. Lebih daripada 2 jam sebab kita makan proses pengadaman belum berlaku. Nanti bila berlaku tu saya risau nanti awak cepat mengah. Okey. Okey, pastikan air. Pastikan minum air secukupnya sebelum dan selepas senaman bagi menggantikan cecair yang hilang melalui peluh. Elak mengambil air yang berkarbonat. Okey, saya galakkan sarankan air penting waktu kita nak bersenam. Kena banyak minum air. Tapi bukan air yang manis. Nak pergi senam awak pergi bawa teh ais, bukan. Bawa air kosong sahaja. Okey. Okey, elakkan daripada bersenam di persekitaran tidak sesuai seperti tempat yang gelap, cuaca yang panas dan udara yang tercemar. Okey, itu maksud saya suasana kita punya kawasan yang kita nak bersenam tu pastikan tempat yang selamat. Jangan bersenam tengah malam pergi ke tempat yang sunyi, risiko tu lebih bahaya kalau pergi tempat yang gelap. Nak bersenam cari tempat yang sesuai. Okey. Lepas tu jangan terus mandi selepas bersenam, tunggu sehingga badan menjadi sejuk dan tidak berpeluh. Okey, jangan lepas mandi dan keadaan panas-panas awak pergi. Nak lepas bersenam terus mandi. Tunggu keadaan kita, heart rate kita ataupun nadi kita dah turun normal, badan kita dah kembali sejuk, baru kita boleh mandi. Okey. Okey, lepas tu kalau nak jogging di jalan raya, lakukan dengan berlari berlawan arah lalu lintas supaya anda dapat melihat kenderaan yang datang. Okey, kalau tak ada tempat jogging ke kat rumah awak tu nak berlari kat jalan raya, okey, berlarilah kawasan yang berlawan arah. Nampak kenderaan datang daripada depan misalnya.
Okey, lepas tu kita ada sesi sebelum bersenam, kita ada sesi pemanasan badan sebelum bersenam, sebab-sebab untuk memanaskan otot, menambah peredaran darah ke otot, bagaimana untuk memanaskan. Okey, sesi pemanasan badan sebelum awak bersenam, sebenarnya ada setengah orang, kalau macam contoh pemanasan ni boleh dilakukan tak perlu buat regangan. Contoh awak nak berlari, jangan awak sampai kat track suruh berlari, jangan. Kalau awak tak nak buat pemanasan, pastikan awak buat senaman heart rate tu naik perlahan-lahan. Maksudnya kalau pergi nak jogging, jangan terus berlari. Lari anak dulu, jalan dulu. Okey. Sebenarnya kita nak memanaskan otot dahulu ataupun menambahkan peredaran darah ke otot. Okey. Okey, terdapat 3 peringkat yang penting memanaskan otot. Otot yang akan digunakan seperti jogging selama 2 hingga 3 minit, mulakan dengan berenang atau bersikap. Okey, ini tergantunglah. Kalau nak berlari, lari perlahan-lahan dulu. Jangan sampai kat track tu lari laju, jangan. Lari perlahan-lahan dulu. Okey. Lepas tu kalau nak buat regangan, ada masa nak buat regangan, buat. Biasa orang akan buat regangan. Buat regangan. Lepas tu senaman yang khusus berlatih kemahiran seperti melendang, melontar atau aktiviti yang bertenaga tinggi, itu adalah macam awak berlatih silat ke, itu untuk orang yang berlatih macam dia ada sukan khusus. Okey. Ada apa-apa nak tanya, boleh tanya sebelum saya ni. Saya akan check dulu kalau ada soalan sebab saya akan ni. Okey. Ada apa nak tanya boleh ni. Saya akan share lah apa yang awak nak tanya dalam ni. Okey. Faham Ya. Okey, tadi saya dah cerita kelebihan bersenam, meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, mencapai berat badan yang unggul, meningkatkan kecergasan fizikal. Okey, saya ulang balik supaya awak faham meningkatkan kelembutan sendi kalau kita bersenam, sendi kita akan lembut. Tapi dia lembut tapi dia kuat. Mencapai paras kolesterol yang normal ni penting kolesterol dalam badan tu penting. Mengawal keseimbangan makanan, mengurangkan paras tekanan. Itu adalah orang yang bersenam, dia akan dapat benda yang baiklah, hasil daripada orang yang kerap bersenam. Okey, kalau yang lain tu saya sekarang ni saya nak kenalkan satu jenis senaman lah. Senaman yang paling mudah, murah dan tidak melibatkan kos yang tinggi. Saya akan ajar senaman. Ini dipanggil TheraBand ataupun aerobic band. Kalau awak ada benda ni, nama ni yang saya gunakan adalah, saya khusus satu senaman je ini. Saya malah nak tak yakin banyak-banyak senaman Kalau mengemas rumah tak berhenti tu boleh dikira exercise. Mengemas rumah tidak berhenti itu sebenarnya macam ni. Dia akan, kalori tu akan berlaku. Kita bakar kalori tapi kemas rumah tu yang macam mana? Adakah awak kemas berpeluh ataupun awak kemas sampai tercungap-cungap? Kalau cakap kemas biasa-biasa tu, dia dinamakan senaman, dinamakan juga senaman. Tapi mungkin Puan Fahar ada share sikit sebelum ni pasal heart rate. Awak dah ingat bila senaman ni kita ada kadar nadi darah, heart rate. Awak kena faham, heart rate ni penting, nak tahu awak punya tahap, awak punya latihan, cegasan awak, senaman awak buat macam mana. Boleh awak nak mengemas rumah, buatlah. Awak buat sampai berpeluh-peluh, angkat bagi ke, itu dah dikatakan senaman, tapi bukan senaman yang berkesan. Tapi kalau saya cakap, kalau buat senaman tu berkesan, saya rasa awak semua asyik mengemas rumah je. Awak takkan pergi turun padang, awak takkan buat latihan. Sebenarnya senaman ni, apa yang kita buat, kita nak ada berpeluh, kadar nadi kita naik, kadar heart rate kita tinggi, dan kita akan dapat kesan. Contoh awak berpeluh, memang berpeluh betul-betul, tapi berpeluh dalam keadaan panas. Kalau kat rumah tu panas, awak buat kerja tu berpeluh, bukan kerana awak mengeluarkan peluh dengan latihan, tapi itu kerana cuaca. Faktor cuaca lain, tak sama. Ini salah satu jenis senaman yang saya buat sepanjang PKPD ni. Dulu sampai 3 bulan, 4 bulan saya tak keluar kat rumah. Kalau saya tak keluar, tak buat exercise. Ini antara latihan. Awak ada ni panggil TheraBand ataupun saya panggil aerobic band. Kalau saya cakap laju, beritahu Ini adalah aerobic band. Ada ni, awak ada benda ni, awak seperti ada satu peralatan gym yang lengkap kat rumah. Benda ni awak boleh buat latihan daripada upper body, lower body, semua boleh buat. Tapi saya akan share sikit lah macam mana nak buat. Saya akan share macam mana nak buat latihan dia. Kadang perempuan ni, dia ada masalah tau.
umpamanya masalah dia yang pertama, bila bersenam dia takut otot dia akan jadi seperti lelaki. Dia kata, cik, saya kalau pergi gym nanti otot saya macam lelaki, macam mana? Tak. Perempuan tidak sama dengan lelaki. Ada perempuan kata kalau saya bersenam nanti badan saya makin besar. Tak. Perempuan lagi rajin dia bersenam, badan dia lagi fit. Okay? Dia tidak sama dengan lelaki. Hormon kita berbeza. Orang yang tak bersenam tu yang badan dia makin besar. Tapi kalau awak rajin bersenam, perempuan rajin bersenam, badan dia lagi fit. Okay? Ini adalah aerobic band. Okay, awak nak tanya sebelum saya kat mana awak nak dapat. Okay. Benda ni kalau awak ada, saya ada benda ni, saya boleh buat latihan 3 bulan, 6 bulan dah macam saya pergi gym. Dia lebih selamat, murah dan mudah. Boleh buat masa-masa bila awak tengah duduk, boleh buat macam saya tengah duduk, boleh buat kat office, boleh buat. Okay, apa yang boleh ganti kalau tak ada aerobic band tu? Okay, nanti saya tunjuk apa yang tak ada. Kalau tak ada, kita boleh buat dengan guna towel. Dengan guna towel. Sekejap towel pun kita boleh guna sebagai latihan. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak guna towel ni sebagai kita guna latihan. Tak ada towel kat rumah, ada baju tak? Ambil baju. Ada tongkat kita guna. Tapi benda ni, awak beli tak sampai RM40. Kalau awak beli, bayaran bulanan gym masuk gym RM80 sebulan. Okey? Tapi kalau kata awak nak beli kelengkapan gym kat rumah, awak nak beli kelengkapan gym yang dipanggil apa nama gym yang lengkap tu? Mesin gym yang lengkap panggil apa? Multi station. Okey, kalau nak beli multi station macam ni, kalau ada ni, awak dah ada satu set multi station gym kat rumah. Kalau nak beli multi station gym, awak nak beli kat rumah, awak nak letak harga dia sampai RM10,000 hingga RM15,000. Tapi ini RM40 sahaja. Bukan saya nak promote benda ni, awak pergilah, awak cek kat dalam internet pun ada yang RM12, ada yang RM30. Tapi saya galakkan kalau nak beli jenama ni. Okay, nama dia RAX. Jadi awak boleh dapat dekat fitness concept. Okay. Kita latihan di, kita pergi pada otot tu. Kita ada otot bicep dan juga otot tricep. Perempuan dan lelaki semua sama, bicep dan juga tricep. Kita ada shoulder, kita ada, kalau saya cerita kalau bahasa ni lah paling mudah, kita ada chest, dada, bahagian dada, kita ada bahagian back. Okay, lepas tu kita ada otot untuk bahagian perut, perut, lepas tu bahagian kaki, kaf pun boleh guna dengan ini sahaja. Okay. Bila awak nak buat latihan bebanan, teknik yang pertama awak kena tahu adalah kita latihan bebanan ni kita ada lawan gravity. Kita setiap kali apa-apa latihan bebanan, contoh kita ada lawan gravity dan juga kita ikut gravity. Saya nak cerita dulu supaya awak faham apa itu gravity. Gravity tu kita melawan. Dalam latihan bebanan ni kita akan melawan gravity. Contoh awak angkat. Ni contoh angkat ni beban Ini kita akan melawan gravity. Okey, saya cerita gravity dulu Ini melawan gravity dan ini ikut gravity. Kita mengikut gravity turun ke bawah. So setiap kali apa benda yang awak buat, aktiviti yang awak lakukan, bila melawan gravity, pastikan oksigen ada dalam badan. Okey? Sebab saya nak tahu, nak cerita awak supaya awak ada kekuatan. Itu yang bila kita kata macam mana hilangkan stres. Salah satu nak menghilangkan stres, kita meditasi. Kita kena banyak buat pernafasan. Latihan pernafasan membantu mengurangkan stres. Sebab itu dalam senaman, dia membantu mengurangkan kita punya tekanan sebab kita ada buat pernafasan. Okey, bila kita tarik nafas, tarik, awak akan rasa apa dalam diri awak. Okey, cuba awak tarik nafas semua, cuba tarik nafas. Sekarang ni saya nak tarik nafas, share kat saya, awak tulis saya berapa dapat. Tarik nafas, pastikan oksigen tu sampai ke otak. Apa yang awak dapat? Tarik nafas dulu. Okey, dan share kat saya, kat tulis situ. Okey, tarik nafas. Okey, awak rasa apa? Saya tak nak cerita dulu, kan saya ceritakan awak kata ni, saya nak awak share dulu. Kalau betul saya akan share, saya akan beritahu betul. Kalau salah saya akan beritahu salah. Awak dah tarik nafas sebelum ni. Okey, tarik nafas yang betul-betul tarik nafas. Lepas tu kembangkan perut. Tarik nafas bukan kempis perut tau. Oksigen masuk dalam badan, kita kena kembangkan sikit perut. Okey. Rasa tenang, segar. Okey, lagi apa? Harmoni Aida, rasa tenang. Ha. Tenang kan? Betul, memang kita akan rasa tenang. Okey.
segar. Okey, lega. Ada lagi tak? Ada lagi yang rasa yang saya tarik nafas, saya boleh berada di awang-awangan, atau saya tarik nafas, saya akan rasa dunia ini milik saya. Tak rasa apa sangat? Awak ni apa salah? Awak ni tak rasa apa sangat sebab awak tak bernafas dengan betul. Okey, orang yang tak rasa apa sangat, awak pergi cek balik, awak pergi jumpa pergi hospital, saya bernafas tak ada rasa apa. Awak pergi cek, saya rasa awak ada masalah ni. Awak ada masalah kesihatan. Orang yang bernafas tak rasa apa-apa, awak pergi cek pergi hospital, awak kena pergi pakar apa, pakar sakit jiwa, pergi tanya dia, kenapa saya tak nafas, saya tak rasa apa ni, ni ada masalah awak ni. Daniel pergi cek, tak rasa apa-apa. Daniel panggil pergi hospital, bernafas tak? Kenapa tak bernafas? Okey, first kali kalau kita bernafas, okey, kita akan rasa segar. Sebab kalau kita tak bernafas, bermaksud kita dah mati. Kita dah tak ada kat dunia ni. Okey, Allah dah tarik, Tuhan dah tarik nyawa awak. Orang yang dah tak bernafas, dia dah mati. Dengan bernafas, kita akan dapat, betul, awak akan dapat rasa tenang. Kalau kita dalam keadaan stres, kalau kawan awak dalam keadaan yang kelam kabur, kalau dia rasa macam ada masalah, awak akan jumpa dia, okey, tarik nafas, tenangkan diri kita dengan pernafasan. Okey, lega, segar, tenang, itu betul. Tapi sebenarnya dengan pernafasan kita ada kekuatan. Contoh, okey, macam ni, saya nak cerita sikit dulu sebelum saya pergi latihan ni, supaya awak faham. Sebab bila latihan, untuk latihan bebanan ataupun latihan apa, pernafasan tu penting. Bukan setakat latihan bebanan, apa aktiviti awak buat, pernafasan tu ada penting. Dan dekat situ ada speed, power and strength. Strength, speed, power. Kekuatan, kuasa, kelajuan. Dengan pernafasan, saya nak kena faham, dengan bernafas, first kali awak akan dapat strength. Saya cerita daripada segi senaman ataupun daripada segi kecergasan. Bukan saya nak cerita daripada yang lain-lain, nanti kan saya ni bukan pakar tu. Okey, dengan senaman, dengan bernafas, first kali awak ada keyakinan diri. Bila kita bernafas, kita ada strength. Okey, contoh saya nak pukul awak atau saya nak tumbuk awak. Sebelum saya tumbuk awak, sebelum tangan saya sampai ke dada awak, ke dada saya, contoh awak gaduh, contohlah gaduh. Bukan kalau kita main karate ke main taekwondo, awak akan tarik nafas. Okey, tarik nafas ni secara tak langsung awak buat tau, tapi awak tak perasan. Okey, gaduh, tumbuk. Orang yang tumbuk, bila dia tahan nafas, oksigen ada dalam badan dia, ada kekuatan. Oksigen tu ada kekuatan. Dia beri kekuatan pada otot kita. Otot kita akan jadi kuat. Sebab kita ada otot ni, dia maksudnya bahagian bawah kulit adalah otot, lepas tu tulang. So kat situ ada ruang oksigen. Maknanya dia mengelakkan daripada berlaku kecederaan, dan kita ada keyakinan dan otak kita boleh berfikir. Kalau kita tak bernafas, otak kita tidak boleh berfikir. Dengan bernafas, otak kita boleh berfikir dan boleh beritahu mesej apa yang kita nak buat. Okey, daripada segi latihan, dengan pernafasan, kita ada keyakinan. Kita first kali kita ada strength, kekuatan. Strength, power. Bila kita ada keyakinan, kita ada kuasa. Kuasa ni maksudnya bila awak rasa nak dapat kuasa, awak kena bernafas. Nafas. Betul tak? Cuba bernafas dan awak nak pukul orang, contoh nak pukul tarik nafas, awak ada rasa kekuatan. Ni jangan awak tipu saya kalau tak jumpa saya, kita face to face. Lepas tu kita akan saya uji awak. Okey, tarik nafas. First kali kita ada keyakinan. Awak tengok kita ada keyakinan tak? Muka kita akan dapat perubahan muka kita sebab kita ada keyakinan. Kat sini kita ada strength. Strength, kekuatan. Saya nak cerita dulu, bukan saya nak tumbuk orang, bukan saya nak gaduh, bukan. Saya nak cerita macam mana nak dapat kekuatan dalam senaman. Okey, kita ada strength, kekuatan. Lepas tu kita ada kuasa. Kuasa kita nak pergi tumbuk. Kuasa kita nak mengangkat, nak angkat beban. Nak angkat beban ni, nak angkat 20 kilo, 30 kilo. Contoh nak angkat. Kita ada power. Okey, power, tadi strength, kekuatan, kita dah ada keyakinan diri. Cik, saya kira pernafasan ni bila kita angkat berat tu, bila lifting ke, bila... Okey, nanti saya cerita kat awak. Okey, nanti saya cerita. Rahmat, Asmat, nanti saya cerita Okey, first kali, nafas. Kita ada strength, keyakinan diri, kekuatan. Lepas tu kita ada power. Power ni kuasa kita nak mengangkat. Ni nak mengangkat ni, nak angkat ni kita nak lawan gravity. Lawan gravity ni beban yang tinggi tau, sebenarnya gravity. Kita duduk kat bumi ni ada gravity.
So nak angkat nak ada power. Sini adalah power, lepas tu kita angkat terus pergi. Ini adalah kelajuan. Okey. Kalau saya tunjuk dengan perbuatan nak tumbuk, kat sini saya ada strength. Strength kekuatan, power. Power ni kita pergi power dan bila awak tumbuk, contoh awak tumbuk ni, awak tumbuk dia pergi jauh. Itu adalah kelajuan. Kelajuan ini bergantung daripada strength, kekuatan dengan kuasa yang ada pada dia untuk dia pergi jauh. Macam tu kalau awak nak tumbuk orang, tumbuk kat sini strength, kekuatan, awak dah confident awak punya kekuatan kat bahagian penumbuk awak, dan awak pergi dengan satu kuasa, pergi kat orang tu. Bila kena pada orang tu, kesan dia tu adalah kelajuan. Maksudnya kalau kuat, dia akan pergi melantun ke jauh. Kalau tengok cerita India, cerita Hindustan ke cerita apa, tengok dia gaduh, pum melambung-lambung. Macam tu lah. Okay? Faham tak? Saya keliru pernafasan ni bila kita angkat berat tu, bila lifting. Okey. Saya cerita senang je Okey, awak tengok pergerakan saya okey. Nampak Okey. Saya nak angkat bila saya sebut nak angkat bila saya sebut nak angkat, kita perlukan ada strength, kekuatan. Okey, tarik nafas, tahan. Kat sini kita kena ada power ni. Sini power kelajuan. Masa nak angkat, kita kena tarik nafas. Pastikan oksigen masuk dalam badan Tarik nafas, hembus. Dah sampai atas, kena hembus. Masa ni kita ikut gravity. Pergerakan ini mengikut gravity. Bila pergerakan ikut gravity, waktu tu adalah proses recovery. Recovery. Okey. Lepas, kita kena hembus. Sebab bila kita hembus, kita akan mengawal pergerakan otot kita supaya awak tak terlepas macam ni. Bila terlepas macam ni, awak boleh mendatangkan kecederaan pada bahagian otot. Okey, faham Proses recovery, maksudnya kita masa ni, okey, awak tengok saya cerita tarik nafas, hembus. Lepas tu turun ikut gravity. Sebab turun ikut gravity, kita tak perlukan kekuatan. Gravity tu dah bagi kita. Kita ikut sahaja. Masa ni kita kena hembus. Naik atas. Lepas ni kita dah hembus. Turun. Masa ni kita tarik nafas. Bukan buang nafas. Masa ni kita kena tarik nafas. Tahan. Oksigen dah masuk otak. Oksigen ada dalam badan. Tarik. Hembus. Turun. Tarik nafas. Kenapa kena tarik nafas? Sebab kita ikut gravity, proses recovery, kita perlukan ketenangan. Ketenangan supaya otot kita kalau awak tak, dia akan terlepas. Dan dia senang mendatangkan kecederaan. Okey, so faham Tarik nafas, hembus. Sampai atas hembus. Lepas tu turun, kena tarik nafas. Kita nak mengawal pergerakan otot. Sebab pergerakan ni ikut gravity. Sebab kalau kita tak kawal pergerakan kita, dia akan pergi lebih laju. So kita kena kawal pergerakan otot untuk mengelakkan kecederaan. Okey, faham Okey. Dah, ada yang nak tanya, baik tanya. Sebab saya akan ni. Okey, saya akan cerita apa benda ni boleh buat. Okey, first sekali memang semua orang, terutama lelaki, dia nak otot yang besar. Maksudnya otot yang ketal lah. Kita lelaki, jadi lelaki biar kita tunjuk kita ni seorang lelaki. Kalau kita lelaki. Tapi kalau perempuan, dia awak kena bersenam untuk jaga awak punya kesihatan. Kena jaga awak punya saiz badan supaya awak tidak senang kena jadi obes. Perempuan kalau dia tak bersenam, dia senang gemuk. Saya cerita supaya awak faham. Awak senang gemuk dan awak senang dapat sakit. Okey, breathing masa sukan macam futsal. Okey. Saya cerita futsal pula. Futsal dia ada dribble. Dia ada nak tendang bola. Okey, susah juga nak buat macam ni. Okey, main futsal. Futsal fokus dia apa? Awak ceritakan saya, futsal fokus dia apa? Pertama sekali dribble. Gelecek. Betul tak? Dribble Lepas tu nak tendang, nak score. Nak tendang, nak cari sudut posisi kat mana kita nak cari ruang untuk kita masukkan gol. Okey, bila main futsal,
Pusat, awak nak tendang bola. Sebelum awak tendang benda ni awak dah sentiasa buat. Tarik nafas, tahan, tendang, boom, hembus. Macam tu sama je. Kalau main futsal, okey. Apa-apa yang awak nak tendang dan sebelum awak nak cari nak skor gol, pastikan oksigen ada dalam otak. Benda ni automatik awak akan buat. Sebenarnya sentiasa awak buat. Maksudnya dalam latihan futsal, latihan apa-apa game pun, awak kena sentiasa bernafas dengan betul. Dan bila awak bola tak ada kat kaki awak hembus waktu tu. Hembus. Lepas tu bernafas. Okey, sebab bernafas ni bila kita bernafas dengan betul, bila kita bernafas, sebab tu itu latihan kardio. Bila kita bernafas dengan betul, oksigen boleh sampai ke otak, otak boleh berfikir dengan betul dan kita boleh buat satu tindakan yang tepat. Awak nak buat hantaran ataupun awak nak skor ataupun awak nak menahan awak jadi apa? Back, pertahanan awak tahu apa pergerakan yang awak nak buat. Tapi kalau awak tak bernafas, awak sentiasa hembus, ada masa awak kena bernafas untuk berfikir. Kerana dalam latihan bola pun apa? Awak nak tendang bola, ambil penalti. Bukan awak pergi nak ambil penalti, awak hembus nafas. Lepas tu awak tendang. Awak tak akan dapat keputusan yang baik. Sebelum awak tendang bola, ambil penalti, awak akan tarik nafas. Otomatik awak tengok sesiapa yang ambil tendangan penalti, sebelum dia ambil tendangan, dia akan ambil ketenangan. Ketenangan tu dengan bernafas. Dia akan nafas. Okay? Dia pergi kat bola, belum tu dia akan fokus. Fokus perlukan pernafasan. Perlukan oksigen. Otak kena berfikir. Okay? Fokus nak gol je. Yelah. Awak nak dribble, okey nak dribble sentiasa bernafas. Ada masa awak tapi kena buang, hembus. Buang, hembus. Bernafas tu kan. Okey, pernafasan saya nak ajar. Pernafasan jangan bernafas gunakan mulut. Jangan awak nafas tengah penat. Jangan bernafas guna mulut. Bernafas guna hidung. Jangan bernafas guna mulut. Sebab mulut bukan untuk bernafas. Bernafas adalah guna hidung. Kalau nak hembus guna mulut tu tak apa. Bernafas guna hidung. Sebab kita punya dalam hidung ni memang hidung tu adalah untuk bernafas, bukan untuk hembus saja. Tapi mulut bukan untuk bernafas. Jangan bernafas guna mulut. Pastikan bernafas dengan betul menggunakan hidung. Okey? Masa berlari sepatutnya bernafas ikut hidung atau mulut. Masa berlari bernafas ikut hidung. Jangan ikut mulut. Ada orang berlari dia akan ikut mulut. Salah. Kalau waktu pagi, kalau awak bernafas ikut mulut, awak akan badan awak akan cepat sejuk. Awak akan lebih cepat mengah. Sebab hidung ni, dalam hidung dia kita dah ada laluan dia. Allah dah jadikan kat mana memang ruang hidung tu dah dijadikan untuk bernafas. Mulut ni untuk makan, bercakap. Makan, cakap, ini mulut. Hidung, bernafas. Okay? Nak hembus kat mulut tak apa. Sebab hembus kat mulut dia lebih keluarkan banyak oksigen. Banyak oksigen awak keluar, awak akan lebih sedut banyak oksigen ke dalam badan. Okay, jangan awak kalau hembus, contoh saya dah ajar pernafasan. Cuba hembus ikut hidung. Cuba hembus ikut hidung. Awak bernafas ikut hidung. Cuba hembus ikut hidung. Nampak? Tapi kalau awak bernafas ikut hidung, awak keluar ikut mulut, awak akan lebih rasa puas. Orang jangan bernafas ikut hidung, dia hembus ikut hidung, dia akan hembus ikut mulut. Sebab tu kalau berlari kita dengar orang bernafas lebih baru kita tahu bau mulut macam mana. Okey, bernafas ikut hidung, hembus ikut mulut. Jangan bernafas ikut mulut, hembus ikut hidung. Salah. Okey, pernafasan aku kena ajar ni. Sebab saya belajar bernafas dulu, lama belajar bernafas, so saya tahu apa erti pernafasan. Okey, masa berlari sepatutnya bernafas ikut hidung atau mulut. Bernafas ikut hidung, hembus ikut mulut. Cuba berlari, lepas tu awak berlari, lepas tu hembus ikut hidung. Awak rasa macam mana? Okey, bernafas ikut hidung. Lagi banyak awak hembus, lagi banyak oksigen akan masuk dalam badan. Okey, maksudnya ruang. Okey, kita bernafas ikut hidung. Okey, jantung kita macam ni, ruang. Okey, bila awak bernafas ikut hidung, okey, awak akan tarik oksigen lebih banyak. Lepas tu awak akan hembus, awak akan kecut balik. Dan ruang tu lagi makin besar. Tapi bila awak bernafas ikut hidung, awak hembus ikut hidung, ruang tu kecil. Dia tak mengecut sepenuhnya.
So kita kena ruang jantung kita nak kena besar. Okay. Boleh ke jogging dan main weight? Kejap ni, boleh ke jogging main weight ni the same day berapa lama jalan masa? Okay, boleh ke jogging macam ni. Latihan kardio, okay, contoh saya hari saya pergi gym, saya buat latihan untuk kardio. Dalam gym memang ada latihan kardio. Biasa kat gym dia tak payah berlari kat padang. Kat dalam gym dah ada treadmill, dia ada basikal. Sama, lepas kita berlari 30 minit kat gym, dah berlari buat latihan kardio, baru kita buat latihan untuk weight, latihan bebanan. Biasa orang pergi gym, dia akan berlari dulu. Jarang orang pergi gym, dia angkat berat, lepas tu dia dah berlari. Jarang. Saya rasa kalau saya pun memang kalau pergi gym, kita akan berlari dulu, baru kita buat latihan bebanan. Itu yang tidak usah. Di gym kita berlari dulu, baru kita buat latihan bebanan kan. Okay, saya kat sini ada kawan saya, dia apa ni, personal apa panggil? Personal trainer. Okay. Jadi dalam gym, memang latihan dalam gym, kita kalau biasa kita akan jogging dulu, awak jogging 20 minit. Tapi kalau awak nak buat latihan dalam bebanan satu masa yang sama, jangan jogging sampai terlampau penat. Nanti awak masuk gym, awak dah tak ada tenaga. Okay, boleh ke jogging and main weight in the same day? Boleh. Masa yang sama ke hari yang sama? Kalau masa yang sama, hari yang sama tak apa. Hari sama, pagi awak pergi jogging, petang awak pergi gym, tak ada masalah. Boleh. Jarak masa ni tak ada. Okay, contoh awak jogging 20 minit. Lepas habis jogging, awak nak masuk gym, nak masuk dalam gym, awak nak training, awak rehat dulu 5 minit dah cukup dah. Tapi jangan rehat lama. Kalau awak rehat lama, sampai badan dah sejuk, dia dah tak ada feel. Kita nak bersenam ni, heart rate kita jangan dah turun, lepas tu kita nak naik balik. Jangan. Awak dah jogging, kadang nanti awak dah kuat tau. Awak dah sampai, kata dah sampai 60%, 70%, 80%. Lepas tu awak nak pergi apa ni, nak masuk dalam gym, takut awak punya tenaga kalau awak rehat lama sangat, nanti awak dah sejuk dah, rasa macam awak nak start balik dia dah susah. Biasa saya kalau pergi gym, kalau saya nak jogging, saya jogging dalam 10 minit atau 15 minit dekat treadmill. Dan habis tu saya rehat dalam 5 minit, lepas tu saya terus pergi latihan dalam gym lah. Kalau hari yang sama, contoh hari sama, awak buat pagi awak pergi jogging, petang awak boleh pergi main gym pun boleh, tak kisah. Tapi jangan waktu yang sama tu awak ambil masa yang rehat, awak dah jogging, lepas tu waktu petang kata awak jogging pukul 4 sampai pukul 5, lepas tu 5.30 atau pukul 6 awak nak masuk tu. Jangan ambil masa yang sebelum masuknya dalam keadaan awak masih lagi cegas. Okay, bila awak dah heart dia dah turun, kita nak naik balik susah. Saya ni skinny fat, cik, perut tu bulat comel, kira nak kuatkan core and abs. Kalau sekarang jogging, okay. Sebenarnya ada orang salah faham sebenarnya nak kurangkan buncit, nak kurangkan apa, bukannya latihan dalam gym semata-mata. First kali memang awak kena jaga pemakanan. Jaga pemakanan itu yang penting. Okay. Latihan gym, jogging ni adalah membantu. Okay, membantu mengawal berat badan. First kali kalau awak rasa awak tu skinny fat ke, perut tu bulat ke, first kali awak kena jaga pemakanan dulu. Okay, tapi teruskan latihan senaman, jaga pemakanan tu yang keutamaan. Okay, latihan gym, contoh awak buat latihan sit up ke apa, dia sebenarnya dia tidak membantu sangat untuk awak kurus. Nak menguruskan perut tak membantu sangat. Sebenarnya yang pertama sekali awak kena kawal dulu pemakanan, kurangkan manisan, kurangkan karbon ke apa semua. Lepas tu latihan tu adalah dia tak membantu sepenuhnya. Dia tak membantu sepenuhnya. Kalau kadang orang kata dia buat sit up, bagi saya entahlah, saya pergi kursus sebelum ni memang dia tak bantu. Tapi nak kurus, awak kena jaga pemakanan dulu. Nak kurangkan buncit tu kena jaga pemakanan dulu, kawal pemakanan. Tapi kalau dah buat juga, buat latihan terbaik sebenarnya adalah latihan kardio. Kalau nak kurus tu, nak ni memang kena buat latihan kardio. Buat latihan kardio ni jogging ataupun cycling, itu latihan terbaik. Itu latihan, bukan nak ni itu awak kena faham latihan. Nak mengurangkan berat badan ke apa, pertama sekali kena jaga pemakanan. Berapa kalori harian yang awak ambil, berapa kalori harian yang awak gunakan. Intake and in and out, itu kena faham. Okay, first kali kalau saya nak cerita berbasikal jogging tu boleh bakar lemak, memang boleh. Okay, terbaik nak bakar lemak adalah latihan bebanan. Kalau awak latihan gym, atau awak jogging ke apa, bakar lemak waktu tu saja. Tapi kalau latihan gym, dia ambil proses 48 jam. Proses pembakaran lemak tu masih berlaku. Itu kelebihan orang pergi gym, dia memang senang jaga dia punya
bentuk badan, dia boleh jaga dia punya berat badan lebih baik. Jogging boleh, semain jogging waktu tu, bakar lemak waktu tu dia bakar. Sebab latihan berbadan dengan latihan kardio berbeza. Latihan kardio dia menggunakan pernafasan, latihan berbadan dia menggunakan pernafasan sebagai kekuatan, strength dan menggunakan power. Otot, membina otot. Proses membina otot dan nak recovery ambil masa sampai 42 hari. Waktu tu masih berlaku proses pembakaran. Kalau workout sebelum tidur ada efek tak coach? Workout sebelum tidur macam ni. Saya pun kadang pergi gym tengah malam. Kalau saya pergi gym pukul 8 sampai pukul 10, tapi kalau selepas awak workout, pas awak buat senaman ke apa, jangan makan lagi. Lepas tu awak rehat, mandi ke apa, dah boleh terus tidur, tak ada masalah. Bagi saya awak nak senaman waktu bila bersenam, tapi pastikan rehat pun kena cukup. Kalau awak bersenam, rehat tak cukup pun tidak boleh. Salah, kalau ikutkan salah. Rehat ni penting. Kalau awak bersenam tak cukup rehat pun dia tak memberi kesan yang baik pada badan kita. Workout sebelum tidur ada efek tak coach? Tak ada efek. Efek jawab penat lah. Penat senang tidur, lena. Sedap je lepas. Kalau saya lepas workout balik pukul 8, pukul 10, tidur memang lena. Tapi jangan tidur berlebihan. Tidur tu memang kita akan tidur dalam keadaan yang cukup. Tapi sebelum tidur tu pastikan minum air. Yang orang selalu workout ni pastikan banyak minum air kosong. Bukan air manis. Saya cerita air manis. Sebelum nak tidur tu, badan awak dah mandi, dah bersihkan badan. Itu penting. Sebelum tidur kalau awak workout mesti bersihkan badan dulu, jangan terus tidur. Sebab kita ni toksik tau, keluar dalam badan kita. Bila berpeluh tu kita akan mengeluarkan toksik. So nak dapat kulit kalau nampak kulit saya ni, nampak kulit yang muka yang tak ada jerawat ke, saya bukan nak ni, saya nak share sikit. Nak elakkan muka jerawat ataupun kulit yang ni, banyak minum air kosong. Tu je. Lepas tu nak nampak lebih ceria, nampak kita lebih muda sikit daripada usia kita, dengan banyak minum air kosong dan juga banyak buat senaman. Jaga pemakanan, kurangkan tekanan. InsyaAllah. Umur saya dah 47. Alhamdulillah masih lagi Allah beri kesihatan yang baik, sebab saya memang jaga 4 benda yang saya biasa buat. Kalau saya cerita umur saya dah 47. Saya memang pertama sekali memang saya rajin bersenam. Kedua memang saya banyak, kalau saya cerita awak air yang saya minum sekejap. Air bawah terus. Jadi apa itu ya? Okey, minta maaf. Saya nak cerita, share. Ni air. Orang yang rajin bersenam, orang yang jaga kesihatan, dia selalu banyak minum air kosong. Satu air sehari daripada pagi sampai petang. Ini saya buat top up. Satu hari saya akan minum sepagi lah. Daripada pagi sampai petang. Kurang-kurangnya 2.5 liter. Itu tak termasuk kalau saya pergi gym. Kalau saya pergi gym ni, habis ni. Ini rahsia minum air kosong ni. Rahsia nak kulit kita nampak lembab, tidak berminyak, nampak macam orang kata macam air muda, insyaAllah lah. Banyaklah minum air kosong. Ini rahsia dia. Paling mudah je. Benda yang paling mudah tapi orang tak mampu nak buat. Saya bawa sikit air. Memang besar botol ni. Apa ni saya nak jawab ni? Sekejap Saya nak tanya, saya selalu buat latihan berfokus pada lower body dan kaki, tapi makin hari saya buat, saya pasang buku keliling untuk makin bertambah, tapi saya aim untuk kecilkan bahagian tu. Boleh cik saya. Awak perempuan Nur Izzati. Saya nak tanya, saya selalu buat latihan berfokus pada lower body dan kaki, tetapi makin hari saya buat, saya perasan ukur keliling untuk perut saya makin bertambah, tapi saya aim untuk kecilkan bahagian peha. Macam ni. Latihan gym ada dua konsep, low and high. Saya nak cerita low and high, high and low. Low and high maksudnya bebanan rendah, repetition tinggi, ulangan dia tinggi. Itu proses untuk cutting. Maksudnya kalau awak buat latihan untuk kaki ni sebenarnya kaki ni memang senang besar, senang kecil. Perempuan kalau dia lagi banyak dia buat exercise, sebenarnya dia bagi kecil. Tapi awak kena faham kenapa besar. Mungkin awak nak mengecilkan. Contoh kalau orang pergi gym, dia ada satu season, satu hari, ada satu bulan dia akan buat untuk cut. Dia akan buat latihan low and high, maksudnya bebanan rendah,
repetition tu tinggi, ulangan. Setiap set tu dah akan buat 20 kali, dah akan buat 4 set, 5 set. Itu untuk proses mengecilkan otot. Dia nak buat cut, nak nampakkan bentuk. Tapi kalau awak besar, kalau awak sekali awak, maksud saya sekali awak buat tapi otot awak besar, peha awak makin besar, mungkin awak buat high and low. Bebanan awak tinggi tapi repetition dia rendah. Maksudnya bebanan tinggi. Okey, saya nak cerita, senang cerita lah, saya cerita cara kampung supaya awak semua faham. Otot kita macam ni. Otot kita macam ni Kalau kita buat latihan low and high, maksudnya kita akan kerap guna. Otot ni akan makin, dia akan lagi kerap guna, dia akan makin senang terbentuk. Tapi low, dia tidak akan koyakkan tisu otot lebih besar. Tapi dia banyakkan pergerakan. Okey, pergerakan tu makin banyak, dia akan bukan membesar tapi dia akan mengecil. Dia akan cut. Kalau orang tengok nanti dia otot dia akan nampak lah dia punya urat dia, akan dia nampak dia punya saiz otot dia makin kecil. Itu latihan low and high. Tapi high and low, high ni bebanan tinggi, awak beri tekanan yang kuat, otot awak akan senang koyak. Dia akan makin besar koyak. Tapi lepas awak senaman, contoh awak terus makan benda yang macam sebenarnya paling elok kita kena banyak makan protein. Tapi kalau awak makan nasi ke, awak makan benda yang bukan selain pada protein, lemak-lemak tu akan terduduk di bahagian otot yang koyak. Sebenarnya lemak duduk di lapisan kulit. Tapi bila otot yang koyak ni, kita perlukan protein untuk membina dan membaiki tisu yang rosak. Maksud saya mungkin awak ni latihan awak buat latihan high and low. Mungkin awak buat latihan high and low dan awak terus makan. Nak mengecilkan bahagian otot, lepas habis workout ke apa, kita jangan terus makan. Kita kena rehat, sungguh otot kita dah kecil. Tapi orang nak besarkan otot, habis dia workout ke apa, dia akan minum susu protein ke apa, dia nak recovery cepat. So, otot dia akan besar. Tapi kalau awak nak mengecil, awak kena buat low and high. Maksudnya latihan bebanan awak rendah, tapi repetition tu tinggi, ulangan tu banyak. Buat 4 set, 5 set, sampai awak rasa sengal, sampai awak rasa ketat. Kita buat sampai dah rasa ketat tu, maksudnya otot kita dah tak boleh nak pergi. So awak kena buat. Sekarang ni punca mungkin saya rasa lah, awak ni perempuan Nurul Izzati, mungkin awak mungkin saya rasa mungkin lepas awak workout ke, awak ni awak makan, pastikan badan awak dah sejuk, otot kita dah kembali seperti biasa, baru kita boleh makan. Nak menyelamatkan otot kita besar. Okay, saya baru nak start main weight. Bagaimana set yang terbaik untuk beginner? Start. Okay, sekarang ni awak nak pergi gym ke tak? Kalau nak pergi gym nanti, sebenarnya kat gym ni memang boleh teram tau. Saya kat sini saya tak ada nak teram. Okey, dalam gym ni kita ada banyak part Kita ada untuk latihan untuk bicep, okey, untuk bahagian chest, bahagian back, okey, bahagian upper, bahagian kaki banyak. Tapi untuk permulaan orang yang main gym, untuk dalam minggu pertama, bulan pertama ni, awak main je semua dulu. Awak sesuaikan dulu. Awak buat tapi jangan ambil yang berat. Yang penting adalah teknik. Bukan sebenarnya ada orang nak dia fokus, dia pergi nak angkat berat betul-betul. Tak, betulkan teknik dulu. Kalau teknik awak salah, dia tidak akan beri pada kesan pada otot yang awak nak buat. Teknik tu penting. Dalam gym jangan awak pakai angkat, main pakai buat salah. Awak kena betulkan teknik. Macam mana nak angkat untuk latihan untuk bicep dulu, macam mana untuk latihan tricep. Fokus 2-3 set. Contoh, jangan ambil semua awak nak guna. Jangan, ambil yang mudah dulu. Nanti saya akan tunjuk gunakan ni. Saya akan tunjuk. Mana saya akan tunjuk. Ada yang kata kalau workout banyak, makan pun kena banyak. Lipat ke betul? Lipat tu apa lipat. Ada yang kata kalau workout banyak-banyak, makan pun kena banyak-banyak. Lipat ke betul? Okey, macam ni. Orang nak besar, awak kurus, awak nak besar, workout kena kuat, rehat kena cukup, makan kena betul. Jangan salah makan. Sebab kalau awak salah makan, ada orang dia nak besar tau, dia nak besar, tapi dia banyak makan kalori, dia banyak minum air manis ke apa. Kesan dia nanti, saya risau, awak akan cepat gemuk, dan lepas saya risau, awak akan senang kena kencing manis. Ini yang banyak berlaku. Okey, memang nak besar okey saya nak ulaskan. Ada yang kata workout baik-banyak, makan pun kena banyak. Okey, makan ni sebenarnya bergantung pada awak. Awak kurus nak gemuk ke, awak gemuk nak kurus. Okey, orang gemuk nak kurus pergi gym, orang gemuk nak kurus kena pergi gym, orang kurus nak gemuk pun kena pergi gym. Sebab dua-dua kena dapat dalam gym. Awak gemuk nak kurus, terbaik memang awak selain pada latihan untuk cardio, awak pergi gym.
Tu latihan paling baik sebab awak punya otot, awak punya saiz badan akan turun dengan lebih cantik. Dia tak akan gelebih. Tapi orang kurus nak gemuk bukan setakat makan. Dia akan gemuk tapi gemuk lah. Tapi kalau nak gemuk yang cantik, nak badan yang fit, awak kena pergi gym. So orang gemuk nak kurus kena pergi gym, orang kurus nak gemuk pun kena pergi gym. Gym tu ada latihan terbaik untuk awak punya struktur badan. Nak saiz yang macam mana awak nak buat. Okey, makan banyak okey. Pergi gym saya sebenarnya saya tak tahulah. Mungkin ada teori ada orang cakap orang kurus nak gemuk kena pergi gym lepas tu makan banyak. Ya betul, boleh lah. Tapi awak makan banyak-banyak tak pergi gym pun awak boleh gemuk. Okey, tapi bila awak pergi gym, awak makan, awak tak tahu apa makanan awak akan gemuk dengan gemuk yang tidak nampak baik lah. Gemuk yang awak kalori nanti tinggi. Awak gemuk yang penuh lemak. Kita nak gemuk biar kita ada otot, bukan gemuk dengan lemak yang berlebihan. So, workout banyak-banyak, makan pun kena banyak. Makan ni kena kawal. Ikut awak nak gemuk, nak kurus ke, kurus nak gemuk. Okey, kalau kurus nak gemuk, memang awak kena lepas habis workout tu, awak kena makan. Tapi bagi saya jangan makan banyak-banyak sangat, kawal pemakanan. Tapi dia akan bantu. Dia akan naikkan awak punya ni sebab nak naikkan badan memang kita kena ambil kalori. Awak kena faham, memang kena kalori tu kena tinggi. Kalori harian kita. Kalori ni termasuklah awak makan nasi ke daging ke apa, semua tu semua ada kalori. Maksud makan berlebihan. Tapi kena pergi gym. Okey, kalau awak kurus nak gemuk, orang gemuk nak kurus, apa kena pergi gym tapi kena kawal pemakanan. Sebab dia nak batu bakar, dia bukan nak tambahkan berat. Dia nak mengecilkan dia punya saiz badan, nak buang lemak. Okey. Saya harap awak faham nak makan banyak kena banyak. Tak, itu bergantung pada individu. Apa awak, saya tak tahu awak ni kurus ke gemuk. Kalau awak datang jumpa saya akan advise, saya akan cadangkan macam ni punya latihan. Boleh ke kurus kalau jaga pengambilan makanan saja tanpa bersenam? Boleh, tak ada masalah. Tapi awak paling baik kita nak kurus, saya punya konsep slim and fit. Biar awak kurus tapi awak nampak lebih sihat. Ada orang kurus, dia tak nampak sihat sebab dia tidak buat exercise. Dia jaga makan, dia tak makan tu, tak makan. Tapi nanti awak nampak perubahan air muka dia, nampak dia macam orang sakit, dia tak enjoy. Nak enjoy ni awak kena bersenam. Nak enjoy. Ada orang diet, dia jaga pemakanan, jaga habis-habis, tak makan tu, tak makan ni, awak kurus lah, memang kurus. Sebab kalori harian awak, berapa awak guna, berapa awak keluar, kena faham. Contoh setiap hari awak bakar kalori 1,500, tapi awak ambil kalori 1,000, memang awak akan senang kurus. Tapi better, lebih baik kita bersenam. Bersenam membantu kita mengurus lebih baik. Kita akan nampak slim and fit. Kita tak nampak muka orang macam orang sakit. Nampak nanti badan kita nampak macam lesu. Tapi orang bersenam dia tak akan nampak lesu. Dia tak akan nampak lesu sangat. Okey. Yang penting boleh kurus tanpa bersenam, boleh. Tapi lebih baik kena bersenam. Boleh, tapi saya cadangkan lebih baik awak bersenam. Itu lebih baik. 47 Rahmat. Mana Rahmat ni? 47 macam 35. 47 macam 35 apa ni, Mat? Rahmat. 47 macam 35 apa tu? Saya tak faham. Umur Umur. Okey, Pakcik. Tu memanglah saya tahu. Kalau saya okey, umur organ dalam badan saya okey, saya nak cerita, saya ada metabolic age. Sampai sekarang saya rekod. Umur organ dalam badan saya adalah 25. Umur 47, tapi organ yang penting adalah metabolic age, umur dalaman badan kita. Okey, umur dalam badan saya adalah 25 ataupun 28. Memang saya selalu ukur. Saya selalu ambil umur organ dalam badan. Sebab tu kita nak nampak muda, dalaman kita kena muda. Kalau dalaman awak tak nampak muda, dalaman awak umur 25, contoh awak 22 tapi dalaman awak umur dah 50. Tak lama lagi awak hidup lah tu. Dengan 5-6 tahun, 10 tahun dah. Biar kita, organ dalam badan kita kena lebih muda daripada usia kita yang sebenar. Nak ukur umur organ dalam badan, awak jumpa saya. Nanti saya ukur untuk awak. Datang kat Pagoh. Tak tahu kalau kat Induk dia ada Tanita punya timbang tu, kalau puan paha dia, awak boleh jumpa dia. Sebenarnya metabolic age tu penting. Nak jaga, okey. Nak nampak muda, first kali jangan merokok. Okey, jangan amalkan gaya hidup yang negatif. Merokok, melepak, minum, makan benda yang bukan-bukan, jangan. Sebenarnya hidup kita ni, hidup untuk makan, bukan makan kita untuk hidup.
Bila hidup untuk makan, kita makan hanya untuk keperluan sahaja. Bila awak makan berlebihan, itu akan kesan pada diri awak sendiri. Lepas tu nak nampak, saya cerita, rahsia paling mudah, paling senang adalah minum air kosong. Dan mandi seawal pagi. Mandilah, orang segas dia akan mandi. Saya akan mandi seawal pagi 4.30 ataupun 5 pagi. Memang saya akan mandi seawal pagi. Lepas tu jangan isap rokok, jangan banyak melepak, jangan buat benda yang bukan-bukan. Sebenarnya benda tu tak mendatangkan faedah untuk awak. Terima kasih Rahmat Asmat, terima kasih. Nanti awak jumpa saya belanja makan. Memang kena minum air kosong untuk berat badan cepat turun dan sihat. Memang kena minum, ya. Memang kena. Memang saya daripada dulu memang saya tahu rahsia air kosong ni. Memang saya sentiasa minum. Memang kerap saya pergi buang kecil. Kalau saya minum, saya pastikan air kencing saya macam mana saya minum, macam itulah dia keluar. Maksudnya air kencing kita sampai dah putih. Kalau kita minum air kosong, kalau dah sepatutnya tengah hari tu, kalau dah kerap minum, air kencing kita dah tak warna kuning tau, dia dah warna putih. Paling elok nak jaga dalaman kita, senang je awak dengan air kosong awak minum. Macam mana awak minum sampai dia keluar, macam mana minum, macam mana warna dia putih minum, macam tu dia keluar, itu dah tandakan awak punya air dalam badan dah cukup. Penting, air ni penting. Saya nak cerita, air tu memang penting. Kalau nak cepat turun berat badan dan sihat, memang kena minum air kosong. Itu saja. Rahsia paling mudah, ini je. Rahsia utama. Kalau awak buat apa-apa sebab tu, awak, saya cerita awak bersenam, awak perlukan air. Orang bersenam dia perlukan air. Awak nak kurangkan tekanan, stres pun air. Pun banyak kena minum air. Nak makanan yang sihat. Benda-benda yang saya cerita awak, 4 elemen yang saya buat tu, first kali nak makan makanan yang sihat, kena ada air. Air sihat, air kosong. Bukan air teh tarik, bukan air tu. Kopi boleh minum, kopi yang tak ada gula. Kalau kerap minum kopi ni, sebenarnya kita dapat mengurangkan risiko sakit kanser. Itu yang fakta lah. Minum air kosong lebih baik. Sebab air kosong ni mengawal suhu badan kita, mengawal kelembapan kulit. Kulit kita tak berminyak. Saya cerita awak, kalau nak tidur minumlah air sekurang-kurangnya secawan. Sekurang-kurangnya secawan. Nak tidur, kalau minum air kosong sebelum tidur, dia meremajakan organ dalam badan. Lepas awak bangun je tidur, kena minum air secawan. Minum air kosong secawan. Pastikan di sebelah katil awak ada air kosong. Minum air kosong selepas bangun tidur, sebelum awak gosok gigi, awak minum air kosong, dia akan meremajakan kulit. Sebelum tidur, dia meremajakan organ. Bila remajakan organ dalam badan kita, maksud saya, organ dalam badan awak akan nampak lebih sihat. Meremajakan kulit, awak akan punya kulit awak tak berminyak, tak akan lesu, tak akan cepat kedut. Kita akan nampak kulit kita kenyal. Dia nampak kenyal ke? Lepas tu, gigi pun kena sentiasa jaga. Gigi kalau kita tak merokok, tak makan benda yang tak elok, dia akan nampak lebih baik. Baik, terima kasih atas pencerahan. Dan sekarang ni boleh ke bergijim kau? Boleh bila mas. Nak bergijim pergi bila-bila sebenarnya. Sebenarnya kalau gym, orang buka gym daripada pagi pukul 8, pukul 7, ada setengah gym sampai pukul 12 tengah malam. Kalau di overseas, dulu saya pernah pergi kat Hong Kong, gym tu 24 jam. 24 jam gym tu buka. Orang akan datang pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Ada masa yang free dia akan datang. Tapi pastikan lepas pergi gym awak mesti tidur yang cukup. Jangan awak pergi gym tempat tidur tak cukup, tidak boleh. Lipat simbang, saya tak tahu lipat simbang apa tu, lipat simbang. Lipat sembang. Apa yang lipat simbang? Ada yang cakap kalau banyak minum air kosong ada side effect. Minum air kosong macam ni. Kita kena tahu sukatan dalam badan. Dia macam ni lah. Awak kena guide paling senang je. 25 kilo berat awak kena minum 1 liter air sehari. Kalau berat awak 50 kilo, awak minum air 2 liter sehari. Sekurang-kurangnya kita kena minum air sehari sekurang-kurangnya 2 liter. Kena minum. Memang tak boleh minum, jangan minum berlebihan. Tapi kalau awak rajin bersukan, awak rajin pergi bersenam, awak rajin pergi gym, memang awak kena minum air lebih. Sebab awak akan keluarkan berpeluh. Lagi banyak awak keluar peluh, lagi banyak awak air ni, dia akan cepat bakar kalori. Minum air kosong waktu awak, jangan tengah berlari awak minum. Minum sebelum dan juga selepas. Memang kalau pergi gym, memang pergi gym kena banyak bawa air. Ataupun awak tengok orang main bola pun dia akan banyak minum air kosong. Apa-apa aktiviti pun memang kena banyak minum air.
Okay. Side effect ni saya tak tahulah. Kalau awak minum air manis tu side effect lah. Kalau minum air kosong ni side effectnya tak. Tapi janganlah sampai, kalau berat awak 25 kilo, kalau berat contoh purata berat kita kat Malaysia ni 75 kilo. Tapi jangan sampai awak minum 4 liter hingga 5 liter, jangan. Cukup 3 liter dah cukup dah. Okay. Protein apa sesuai untuk kita gunakan sebagai recovery jika baru mula main game ada weight lebih? Okey. Kalau orang main gym ni sebenarnya protein memang penting penting. Awak percaya tak kalau saya cerita saya tak makan protein, whey protein? Saya tak makan pun. Ada kat rumah ada, tapi memang saya tak makan sangat pun. Saya lebih makan telur, saya akan makan telur, ayam saya akan ambil bahagian dada, kalau saya nak share gambar, kalau saya ambil ayam memang tengah hari tadi, kalau ada gambar lah, kalau tadi ada ambil gambar tak. Memang saya makan, memanglah pagi memang saya akan makan nasi ke makan apa. Tapi biasa tengah hari saya dah kurangkan makan ni lah. Sebab saya memang kena jaga saya punya berat badan. Bukan saya tak makan nasi langsung, saya makan. Memang makan. Tapi makan jangan berlebihan lah. Apa aktiviti, apa program yang awak nak buat, jangan berlebihan. Ya, kalau saya dah ambil gambar tadi. Allah, saya dah buang lah. Okay, saya kalau pagi, tengah hari saya bergantung lah. Kalau pagi tadi saya dah ambil nasi lemak ke, tengah hari biasa saya makan nasi pun saiz ni je. Makan je, makan lah. Sebenarnya apa yang nak buat, awak makan tapi jangan berlebihan. Okay. Kalau kita ambil susu protein, whey ke apa, bagus sebenarnya. Tapi sebenarnya dia tidak mengekalkan otot awak sangat. Tapi saya lebih suka protein yang dalam bentuk macam daging, macam telur. Otot kita lebih baik sebenarnya. Kalau protein dalam bentuk susu ni, dia tak kekal. Dia akan cepat naik, lepas tu dia akan cepat kecut. Kalau awak tak pergi exercise, ataupun kalau awak tak jaga pemakanan, dia macam tu lah. Dia cepat naik ataupun dia cepat kecut. Tapi orang pergi gym memang dia akan ambil protein. Protein tu penting. Sebenarnya protein tu penting. Protein ada dalam banyak bentuk. Daripada telur, daging, ke kacang, sayur-sayuran, susu. Tapi saya kalau nak tidur malam memang saya akan minum susu secawan sebelum tidur. Sebab kalau saya workout saya perlukan susu. Tapi bukan susu whey. Saya minum susu biasa je. Saya minum low fat. Okay. Bergantunglah. Kalau awak, sebenarnya saya tak boleh cakap ya ataupun tidak. Tapi memang orang pergi gym memang dia perlukan protein. Protein yang paling mudah dia nak dapat ialah dengan minum whey protein. Okey, kalau mass tu dia lebih pada nak besar. Tapi saya tak galakkan awak ambil mass sebab awak akan cepat besar. Risau nanti awak makin gemuk. Adakah whey lebih baik atau mass lebih baik? Okey, ini bergantung pada badan. Okey, contoh saya akan cerita. Recovery manager, adakah whey? Kalau awak kurus, awak nak besar, awak ambil mass. Mass tu kalori dia tinggi. Tapi protein dia rendah. Tapi kalau awak badan besar, awak nak kekalkan awak punya saiz badan, nak maintain awak punya berat badan, awak kena ambil whey. Whey tu kandungan protein dia lebih tinggi daripada mass. Mass ni lebih pada kalori. Memang awak makan tu, kalau mass tu, kalau contoh mass 1 kilo ataupun 3 kilo, dia cuma ada 6, tak salah saya 16 serving ataupun 10 serving saja. Kalau whey, kalau berat yang sama katakan 3 kilo, dia boleh dapat sampai 60 hingga 70 serving. Maksudnya serving untuk contoh mass 3 kilo, whey 3 kilo. Tapi mass ni serving dia cuma ada sampai, tak salah saya paling tinggi pun 16. Tapi whey ni sampai 60 serving. Maksudnya awak boleh minum sampai 60 kali. Mass ni awak boleh minum sampai 16 kali. Dia lebih pada kalori. Dia memang nak besarkan awak. Kalau orang pergi gym memang saya kena cerita lah. Mass dengan whey tu penting, bergantung pada awak. Kalau awak kurus nak gemuk, awak ambil mass. Tapi kalau awak gemuk nak kurus, awak kena ambil whey. Oh, faham. Berpeluh baik atau tidak? Berpeluh tu memang baik. Berpeluh macam mana? Berpeluh ada banyak peluh. Berpeluh dalam keadaan gemuruh. Gemuruh tu berpeluh. Sebab bila kita gemuruh, jantung kita akan pun akan berpeluh. Okay, saya cerita kenapa dalam keadaan kita gemuruh pun kita boleh berpeluh, sebab jantung. Okay, jantung, denyutan jantung tu, nadi tu bila dia naik, dia akan menghasilkan peluh. Kita duduk dalam keadaan panas pun kita akan berpeluh. Berpeluh tu baik, tapi peluh yang macam mana yang paling baik? Berpeluh dengan bersenam itu lebih baik. Okay, berpeluh memang baik, tapi ada setengah orang dia dalam keadaan rehat pun dia berpeluh. Sebab apa? Dia tidak sihat. Orang yang tidak sihat dalam keadaan rehat macam ni pun dia boleh berpeluh. Sebab jantung dia bekerja lebih daripada yang orang sepatutnya. Okey, nadi nak kena faham. Awak nak check awak punya nadi, awak nak tahu awak sihat tak sihat, senang je. Dalam keadaan nadi rehat,
kita sekitar 60 hingga tak salah saya 60 hingga 80 kali lah, sebab tu kena penting ada jam heart rate. Okay, dan keadaan nadi rehat. Ada orang dalam keadaan nadi rehat, nadi dia, kita satu saat sama juga sekali pam. Sekali pam jantung kita, darah tu dah boleh sampai 1 badan. Oksigen tu dah boleh sampai. Orang yang tak sihat, dia kena 2-3 kali pam. Tu dia kadang duduk rehat pun dia berpeluh. Sebab jantung dia lebih bekerja daripada yang biasa. So orang macam ni risiko dia ada mungkin kolesterol tinggi, dia obes, tu kena faham lah. Dan orang macam ni dia kena banyak bersenam. Apa-apa orang nak buat senaman pastikan dapat nasihat doktor dulu. Saya boleh tak saya minum air kejap. Okey. Berpeluh baik atau tidak, berpeluh tu memang baik. Tapi tengok peluh yang macam mana. Peluh yang paling baik ada peluh dengan bersenam. Kalau awak dalam keadaan rehat, awak berpeluh, awak pergi jumpa doktor. Awak pergi jumpa doktor, kenapa saya, mungkin doktor akan beritahu awak punya ada masalah jantung, awak ada masalah kesihatan. Cik, kalau ambil detox drink or green tea, okey, saya memang ambil green tea. Saya tak tipu awak, memang saya ambil green tea. Sekejap saya tunjuk. Baik. Okey. Benda yang baik saya share. Okey, kalau benda tak baik saya tak nak share. Okey, saya pun ambil green tea. Green tea. Tapi saya kat rumah saya ambil jasmine green tea. Okey, memang saya ambil. Okey, green tea ni baik. Baik, tapi jangan minum waktu perut kosong. Green tea memang tak boleh minum dalam perut kosong. Jangan minum dengan gula. Teh tidak boleh minum dengan gula sebenarnya. Kalau nak minum teh piau lah. Green tea memang bagus sebagai side dia tak ada side effect. Side effect dia kalau awak minum dalam perut kosong, dia akan angin. Tapi nak minum dia dalam keadaan lepas makan tengah hari, ataupun lepas makan malam boleh minum green tea. Tapi saya kadang nak tidur memang saya minum green tea. Saya beritahu awak, saya tak tipu. Bangun pagi lepas saya minum air kosong, nak pergi kerja memang saya akan minum green tea setawai. Sebab saya nak lawas, senang nak buang air. Okay, minum green tea tak ada masalah. Tak ada side effect. Side effect dia kalau minum ketika perut kosong, awak akan sedawa lah. Okay. Sebab benda-benda ni adalah benda-benda tumbuh-tumbuhan. Benda-benda yang baik saya boleh share. Kalau tak baik, saya takkan share dengan awak. Okey, air kosong tu tak kisah kan sejuk atau panas, okey, atau suhu bilik. Okey, macam ni. Ada orang kata minum air sejuk tak boleh. Sebenarnya macam ni. Itu adalah mitos. Okey, minum air kosong. Awak kalau awak rajin bersenam, awak rajin bersukan, awak boleh minum air sejuk, tak ada masalah. Kalau minum suhu bilik pun boleh. Minum air panas ni, kalau awak nak pergi gym, okey, so saya contoh, awak nak pergi gym, awak dalam tengah main bola, saya kasih air panas dengan air sejuk, mana awak nak ambil? Mesti kita akan ambil air sejuk, kita tak akan ambil air panas. Sebab air sejuk tu dia cepat hilangkan haus, dan dia cepat recovery, dan dia akan menguatkan tulang kita. Okey, air atom pada air batu, air sejuk dia seperti intan tau, kuat, dan dia adalah benda yang baik untuk recovery. Okey, tapi kalau awak orang yang tak rajin bersukan, tak rajin apa, tak payahlah nak minum air sejuk, air batu, minum air kosong saja, air suhu bilik. Tapi air panas ni boleh minum. Saya kadang pagi lepas makan tengah hari atau makan malam, saya akan minum air suam. Saya jarang minum air sejuk lah. Air sejuk ni kalau waktu kosong macam kita tak ada makan makanan berat, boleh minum. Okey, air kosong tak kisah kan sejuk atau okey. Panas tu kena faham lah. Kalau pergi exercise jangan minum air panas kan. Minum air sejuk tak apa, tak ada masalah. Tidur yang cukup tu berapa jam? Okey, tidur yang cukup adalah 5 hingga 6 jam ataupun 7 jam, tapi jangan lebih-lebih. Ingat, ikut, kalau kita ni tidur, paling elok kalau nak tidur antara lepas pukul 10 atau pukul 11 kalau pelajar lah, dan awak bangun sekitar pukul 5 hingga pukul 6. Kalau awak nak bangun malam, awak kena tidur lebih awal sikit. Tidur memang sekurang-kurangnya, yang setahu saya lah, 6 hingga 7 jam. Tapi biasa 5, 6, 7 tu dah elok lah. Tapi jangan sampai 8, 9, 10 jam. Tu dah orang pemalas tu. Tidur berlebihan pun tak elok. Sebab orang tidur berlebihan, kulit dia akan berminyak dan dia senang kena jerawat. Jangan tidur berlebihan. Awak nak tidur, rehat yang cukup. Bukan apa, sebab tu dalam apa yang kita buat sebenarnya, kita tak boleh berlebihan. Bersenam tak boleh berlebihan, makan tak boleh berlebihan, tidur tak boleh berlebihan. Sederhana.
Kalau awak senam berlebihan pun tak elok. Saya pergi gym, saya ambil masa sekitar 1 jam je, ataupun 45 minit hingga 1 jam setengah. Paling lama pun 1 jam setengah kalau saya ada buat latihan kardio. Kalau saya tak, saya buat 1 jam dah cukup. Tapi buat yang fokus lah, buat yang betul-betul. So nak minum air kosong saya ni nak ajar awak sekarang ni, banyak pula saya nak jawab. So nak minum air kosong ni kena timing ke, contoh dengan nak minum air kosong daripada pagi. Saya sebenarnya saya ada share, ada benda tu saya nak share. Dia macam ni daripada pagi sampai tengah hari, awak ambil lah daripada pagi sampai tengah hari tu, daripada pukul 6 sampai pukul 12 tengah hari, ada lebih kurang 6 jam, ambil sekurang-kurangnya 1 liter air. Minum sikit-sikit, bukan minum seteguk. Bukan minum seteguk. Awak tengoklah, maksudnya 4 cawan. Satu cawan tu 250 ml, maksudnya daripada pagi sampai tengah hari kita ada 4 cawan, 4 air kosong. Daripada pukul 6 hingga pukul 8 satu cawan, 8 hingga tu berapa cawan. Tapi sentiasa minum air kosong. Jangan biar dalam keadaan kita kekeringan. Kalau awak pergi bilik air, kalau kencing dah warna kuning tak putih, awak kena banyak minum air kosong. Jaga buah pinggang awak, jaga organ dalam badan awak. Minum air kosong dia mengawasi badan kita. Itu yang penting. Lepas tu dia agent detox. Lepas tu dia agent penenang. Banyak kebaikan air kosong ni. Tapi jangan tak minum. Minum dia sebenarnya pun tak boleh berlebihan. Kalau kerap minum nanti awak kerap kencing pun masalah juga. Minum tu cakap, awak kena tahu saiz berat badan awak berapa. 25 kilo 1 liter air. Lepas tu bagikan masa. Nanti sebenarnya saya ada benda tu, tapi saya nak kejar yang lain ni. Sekejap Betul ke makan waktu malam boleh gemuk? Ya, memang boleh gemuk lah. Makan waktu malam macam ni, supaya waktu malam bukan makan boleh gemuk. Saya makan paling lewat pun pukul 8. Sebelum tidur, dalam 2 jam sebelum tidur tu kita dah tak boleh makan makanan yang berat. Gemuk ni bergantung pada apa yang awak makan. Apa yang awak makan, kalori berapa banyak awak ambil. So awak kena faham apa kalori yang awak makan. Kalau nak waktu malam tu awak makan 700 hingga 800 kalori, lepas tu dalam pukul 9 dalam awak makan lewat, lepas tu pukul 10 awak nak tidur. Kita tidak boleh tidur dalam keadaan kekenyangan. Kita tidak akan tidur yang lena. Tidur kena tidur yang berkualiti. Saya lupa nak beritahu awak. Rehat kena berkualiti. Rehat kalau tidak berkualiti pun tidak elok. Maksudnya awak kena tidur betul-betul. Jangan tidur kejap terjaga. Itu tak elok. Tidur mesti pertama sekali tidur dalam keadaan kita tidur, suasana tidur tu, bilik tidur kita bersih. Kita tak boleh tidur dalam keadaan panas, tak boleh dah tidur sejuk sangat sebab mengganggu proses tidur. Tidur ni recovery Awak luar tidur, dalam badan kita bekerja. So awak kerap jaga kolesterol akan naik. Sebab tu nak tidur kita kena minum air secawan, sebab air secawan ni membantu untuk proses proses recovery itu. So makan malam, kalau tengoklah, kalau makan pukul 9, pukul 10, lepas tu tidur memang boleh gemuk. Kalau nak makan pun makan sebelum pukul 8 tu dah makan lah. Jangan makan yang berlebihan. Tapi kalau makan malam ni, pastikan awak tidak makan kalori yang tinggi. Nak makan kalori tinggi pagi dengan tengah hari tak apa. Sebab waktu tu awak akan guna tenaga lebih banyak. Tapi dah malam awak tak akan guna tenaga lagi. Awak tak akan banyak guna tenaga sangat. Lipat tu maksudnya sembang tu. Ni Nozarina siapa ni? Sembang, lipat, sembang, lepak, sembang. Aku tadi lepak, sembang. Yelah, okeylah. Lepak tu masuk sembang. Faham. Saya tuntut Encik balik sana. Kalau sempat. Betul sebab takut ambil protein. Sebab dia kata ambil protein. Nanti awak jumpa saya lah, Rahmat. Nanti saya terangkan awak. Saya BCAA. BCAA ni adalah asid amino kan. Ada saya sebab takut ambil protein sebab ada. Tak apa, awak jumpa saya, nanti saya boleh ni. Saya nak tanya, boleh ke kalau kita bersukan tanpa mengambil makanan terlebih dahulu, ada side effect? Saya nak tanya, boleh ke kita bersukan tanpa mengambil makanan terlebih dahulu? Mengambil makanan 2 jam sebelum kita bersukan. Kalau awak nak bersukan pukul 5, jangan pukul 4 awak pergi ambil makan lagi. Jangan dalam keadaan kenyang kita bersukan, tak boleh. Kita kenyang, bukan dalam keadaan lapar pun tak boleh, dalam keadaan kekenyangan pun tak boleh. Maksud saya, awak nak bersukan ni, awak perlukan tenaga. Awak kena faham, awak perlukan tenaga. Tenaga yang awak ambil makan tengah hari tu, dia boleh bertahan sampai petang. Tenaga tu, contoh awak ambil segelas air, kalau minum secawan teh tarik. Secawan teh tarik tu, awak boleh, tenaga yang dihasilkan untuk awak guna adalah awak boleh berlari sejauh 2.4 km. Itu teh tarik. Kalau awak makan berapa banyak kalori, awak kena faham. So,
bila kita nak bersukan, kita akan gunakan tenaga. Pastikan tenaga tu cukup dalam badan kita dan bukan waktu proses penghadaman tu tengah berlaku awak nak guna tenaga tu. Memang awak akan muntah. Memang akan muntah. Sebab tu kita kena bersukan sekurang-kurangnya lepas kita makan 2 jam selepas kita makan baru kita boleh bersukan. Dan jangan bersukan dalam keadaan perut yang kosong. Okey, jangan, sekurang-kurangnya awak sebelum bersukan, exercise, pastikan minum air kosong dah cukup. Ataupun awak nak minum air, air panggil energy drink ke apa boleh. Tapi minum guna, jangan minum tak guna. Minum tak guna, dia akan jadi kalori, dia akan nambahkan kalori dalam badan awak. Okey. Kenapa apakah soal untuk saya malas nak berlari ni? Okey, awak dengan saya sama lah, saya malas nak berlari. Saya memang malas nak berlari. Tapi saya banyak buat latihan. Itulah saya buat latihan dalam gym low and high. Maksudnya saya buat bebanan rendah, repetition dia tinggi. Dia sama juga macam kita berlari. Sebab heart rate. Sebenarnya kita ni, awak kena faham heart rate. Awak kena tahu latihan awak adalah efektif. Latihan apa yang awak buat bergantung pada heart rate awak. Okey, heart rate ni mungkin Puan Fahad tadi dah cerita, nanti awak boleh rujuk pada dia. Jenis-jenis heart rate ada berapa step. Tak rasa ada 4, yang 40%, 60%, 70% sampai 90%. Okey. So, saya mengalami masalah saiz badan yang tak normal sebab badan saya kecil tapi dekat bahagian perut dan betis dah besar. Jadi ada tak senang semua untuk kesihatan bahagian tersebut. Okey, so saya mengalami masalah saiz badan yang tidak normal sebab badan saya kecil tapi bila dekat bahagian peha dan betis dia besar. Okey, ni normal sebenarnya perempuan ni. Okey, kebanyakan perempuan peha dengan betis dia memang besar. Memang besar. Itu adalah kurniaan. Memang kebanyakan perempuan, peratus perempuan macam tu. Tetapi kalau nak guncikan peha dengan bahagian tu, memang awak kena buat latihan jogging, awak kena buat squat, awak kena banyak berlari, berbasikal. Tapi cara dia, bila awak buat latihan macam tu, bila awak dah banyak, banyak pergerakan, contoh awak banyak berlari, banyak pergerakan tu banyak, bila awak buat pergerakan, contoh otot awak dah banyak bekerja, dia akan banyak bakal lemak di bahagian tu. Tapi jangan lepas senaman tu awak pergi makan. Jangan, tunggu sampai dia pulih penuhnya, sampai otot awak dah kembali seperti asal, baru boleh makan. Jangan awak buat latihan beban yang tinggi, awak beri tekanan pada otot lepas awak pergi makan, dia akan besar. Okey, senang awak buat banyak, banyak buat latihan yang pergerakan yang banyak. Sebenarnya pergerakan yang banyak berulang-ulang, dia membakar lemak, dia banyak bakar lemak lebih tinggi dan dia akan, otot akan lebih senang mengecil. Tapi jangan makan selepas waktu tu. Ada orang salah, lepas dia main badminton, lepas berlari dia pergi ngetek, pergi makan. Saya tak, lepas dia workout ke apa, saya akan turun imam, mandi, saya siap rehat, sejuk, lepas tu baru saya makan. Kalau saya nak besarkan badan, habis workout tu, saya minum protein. Itu cara dia. Ataupun saya makan telur ke makan, boleh. Tapi makan selepas workout, jangan makan lebih banyak makanan yang kalori tinggi. Tapi awak banyak makan protein tu lebih baik. Minum susu, susu low fat ke apa, saya sebenarnya suka awak cari susu low fat lah. Saya ada gastrik tapi saya kerap minum air green tea, ada side effect. Okey, kalau kita minum kopi, orang yang kerap minum kopi dia senang kena gastrik. Sebab tu saya cakap minum green tea ni jangan minum ketika perut kosong. Minum teh tak boleh minum waktu perut kosong sebab dia akan angin dalam badan awak. Dia akan datang angin, dia tak akan jadi selesa. Okey, so green tea awak nak minum boleh, tapi pastikan awak dalam keadaan yang bukan perut kosong. Macam saya dah biasa, saya bangun pagi, lepas minum pagi ke lepas nak sebelum pergi kerja, saya akan minum green tea. Ataupun sebelum tidur memang saya akan minum green tea. Saya dah biasa, saya tak ada masalah. Tapi awak tak biasa, dia tak boleh. Tapi macam awak ada gastrik, awak tak digalakkan ambil kafein, kopi, awak tak boleh tak digalakkan sebab dia boleh menyebabkan awak senang kena gastrik. Sebab kafein ni, kenapa senang kena gastrik? Kafein ni dia berikan awak tenaga tau. Kafein ni memberi awak tenaga. Bila awak ada tenaga, tapi awak takkan makan makanan yang lain. So, itu yang jadi perut kosong. Tapi awak tak ada, perut awak kosong sebab awak ada tenaga daripada kafein. Bukan tenaga daripada kalori. Lemak ni sebenarnya pembekal tenaga utama dalam badan. So, lemak memang diperlukan. So, awak yang ada gastrik ni, saya tak galakkan awak minum kopi. Tapi awak boleh, saya ni sebenarnya bukan pakar kesihatan, pakar ni tau. Tapi saya share atas pengalaman saya. Mungkin kalau cakap saya salah, awak boleh rujuk pada doktor. Tapi saya ni berdasarkan pengalaman. Saya pergi kursus, saya pergi pengalaman selama ni saya dah dapat bahagian sukan, bahagian latihan, itu pengalaman saya.
Bukan saya ni pakar. So awak kena rujuk lah. Tapi macam saya tahu, macam kalau saya dulu kata okey, doktor kata awak kalau gastrik awak jangan minum kopi. Tu yang saya tahulah. Tapi orang minum green tea, memang saya kerap sebab saya orang yang minum green tea. So saya akan minum bukan waktu perut kosong. Okey, dia akan datang angin. Okey, kalau kita dalam letak senam yang tak senang langsung, apa cara terbaik untuk start balik ni? Okey, saya nak ni dari jam 4.30 ni. Okey, okey, kita akan ajar sebab saya ada masa untuk awak 2.5 jam. Okey, saya akan ajar macam mana nak gunakan benda ni. Okey, yang ni panggil aerobic band. Okey, kat ni awak boleh beli dekat awak. Okey, saya tunjuk. Dengar. Okey, saya akan tunjuk otot yang kita nak guna. Okey, saya akan ajar cara nak menggunakan ni. Okey, nanti kalau ada masa mungkin lepas PKP, awak semua ada buat, awak semua boleh beli benda ni. Saya akan ajar, saya akan datang kat sana, saya akan buat 1 hari khusus untuk menggunakan latih benda ni. Okey, ini lelaki perempuan tak ada kira, tak ada batasan umur. Tak ada kira jantina lelaki, jantina perempuan semua boleh guna aerobic band ni. Okey, cara dia, kalau awak tarik lebih pendek, dia akan lebih ketat. Kalau awak tarik lebih panjang, dia akan lebih longgar. Okey, bebanan dia, berat dia bergantung pada pendek ataupun panjang. Kalau panjang, dia longgar lah. Kalau awak nak ketat, nak berat, awak kena pendekkan dia. Okey, saya akan contoh salah satu latihan untuk bicep. Ini bicep semua boleh guna, lelaki perempuan boleh guna. Contoh dia, untuk bicep, okey, first kali tarik nafas, tahan, up, embus. Pastikan awak punya siku melebihi daripada awak punya badan, jangan kat sini. Awak kena macam ni. Okey, lepas. Bila lepas, kawal awak punya pergerakan tarik nafas. Tahan, up. Tahan, up. Okey, kalau awak yang gemuk nak kurus, ini cara latihan dia. Tarik nafas. Buat sehingga 1 set 21 kali. Kalau orang kurus nak gemuk, ni cara dia. Pendekkan dia punya ni, pendekkan ni. Awak letak kat kaki. Cara dia macam ni. Mana saya tunjuk. Okey, kalau awak berdiri, ni awak pijak dia. Pijak, awak nampak kalau saya pijak ni. Okey, pijak. Okey. Nak ketat, awak pendekkan dia. Lagi ketat, lagi dia berat. Okey. Kalau nak longgar, awak panjangkan dia. Dia lagi longgar. Okey, untuk latihan, okey, saya akan tunjuk salah satu latihan untuk orang gemuk nak kurus. Dia panggil low and high. Maksudnya low, bebanan dia rendah, tapi repetition dia tinggi, ulangan dia banyak. Okey, pergerakan buat sekurang-kurangnya 21 kali. Tapi kalau awak nak besarkan lengan awak, ambil berat, ketatkan dia, pendekkan dia, tarik pelan-pelan. Untuk besarkan awak kena buat macam ni. Okey, lepas perlahan-lahan. Tarik nafas, tahan, up. Tarik nafas, tahan, up. Kalau nak kurus, nak kecil, kena buat laju. Kena lebih banyak pergerakan. Lebih banyak pergerakan, dia akan berlaku banyak tempat tu akan berulang-ulang, so dia akan cepat kecil. Okay, itu antara latihan untuk bahagian bicep. Ini untuk latihan tricep. Awak pergi kat mana-mana, tolak. Okay, sama. Nak ni, tarik je. Awak nampak otot bahagian tricep. Okay, kita dua otot dengan ni, ada bicep, tricep. Untuk ni panggil forearm. Forearm tarik je macam ni. Forearm dipanggil hammer. Okay, tarik macam ni. Pegang ni, tarik. Okay, itu untuk forearm. So kita ada bicep, tricep dengan forearm. Okay, lepas tu untuk bahagian dada. Okay, saya nak tunjukkan dulu pergerakannya. Okay, bahagian dada tolak. Pegang benda ni, tolak macam ni. Okay, itu bahagian dada. Untuk bahagian shoulder, saya akan tunjuk dulu. Okay, tarik saja. Tarik menggunakan, okay,
Untuk latihan bahagian upper body, kekuatan adalah di bahagian siku. Awak nak angkat guna siku. Okey, itu untuk bicep. Untuk tricep, awak guna juga siku sebagai awak punya pergerakan siku. Lock, angkat. Okey, untuk bicep, tricep. Okey, kalau untuk bahagian dada pun sama, kita menggunakan siku. Siku yang akan tolak. Okey, siku yang akan tolak. Itu untuk bahagian dada, chest Okey. Sama Okey. Itu untuk bahagian dada. Okey, laki dengan perempuan buat je. Jangan awak kat rumah buat je. Jangan malu lah. Okey, untuk bahagian shoulder, tarik. Tarik je. Tarik menggunakan siku lock. Tarik menggunakan bahu. Okey, tarik menggunakan bahu. Tolak ke atas. Okey, tolak ke atas. Okey, atau awak boleh buat dua. Okey, sama boleh buat dua. Sama juga, ini adalah untuk bahagian bahu, shoulder. Okey, bahagian depan sama juga. Okey, dia ni kalau awak ada dumbbell kat rumah, sama jugalah macam awak beli dumbbell, sama juga. Tapi dumbbell besi. Bila tak guna, benda tu berkarat kat rumah. Benda ni tak guna, awak boleh simpan dalam kotak. Awak nak pergi mana-mana dalam dia punya tabung. Kalau saya pergi workstation ke, pergi kerja luar, saya buat benda ni je, tak payah pergi gym. Okey, sama juga bahagian bicep. Ni, anggap ni adalah awak punya dumbbell. Sama juga, tolak. Okey, dumbbell juga awak gunakan untuk bahagian bahu. Okey, kalau kat rumah tak ada benda ni, tak ada, awak ada botol air pun, kalau ada botol air macam saya ni pun sama juga, kita boleh guna untuk macam dumbbell. Guna dumbbell. Contoh ada botol air, boleh guna. Okey, sama juga awak guna untuk bahagian. Okey, tolak. Okey, guna untuk atas. Bahagian shoulder. Tak ada ni, awak cari kat rumah iron. Serika pun boleh guna sebagai awak punya. Itu salah satu saya contoh kalau kat rumah iron, serika kan ada pegangan. Kita nak pegang, nak iron tu sama juga awak boleh guna. Awak andaikan ni iron, serika baju. Okey, sama juga. So bahagian shoulder, bicep, tricep. Dia juga sama juga kalau nak guna tricep. Okey, maksud saya kat rumah. Okey, latihan kat rumah kita tak ada tak sempat nak pergi gym. Ada masa yang apa? Ada masa, okey, contoh saya waktu kerja. Waktu kerja saya ada masa setengah jam rehat. Saya boleh guna duduk. Okey, saya boleh guna. Ambil setengah jam pun dah cukup. Janji saya ada buat exercise dan pastikan exercise yang kita nak buat berkesan. Nak tahu berkesan macam mana tak? Pertama sekali, heart rate. Kalau mula-mula awak ambil heart rate awak 60, 70. Tapi janganlah setengah jam masih 60, 70. Pastikan dia ada peningkatan sekurang-kurangnya sampai 40 hingga 50%. Maksudnya rasa 110, 120 sekurang-kurangnya. Sebab kita buat dalam keadaan rehat. Contoh saya buat dalam keadaan rehat. Okey, contoh saya guna ni. Okey, saya guna ni. Saya nak untuk bahagian shoulder bab ni. Tarik saja. Okey, tarik saja. Duduk. Sambil duduk. Okey, saya duduk, kita boleh buat. Okey, untuk bahagian bahu, bahagian dada. Okey, tapi benda ni sebenarnya kita kena buat satu program yang khusus. Dan kalau awak ada, saya rasa pusat sukan dia ada benda ni banyak. Nanti kalau lepas PKP ke ataupun awak boleh, saya insyaAllah ada masa saya akan datang sana. Sebab benda ni kena ajar betul-betul. Sebab teknik penting. Kalau awak buat teknik tak betul, contoh awak nak buat bahagian bicep, bahagian bicep, tapi kalau awak angkat macam ni salah, dia kena tolak depan, kebergantungan dia kena tinggi. Contoh kalau awak nak buat, okey, dia boleh buat banyak. Sama juga pergi gym, di gym sama juga awak buat bahagian belakang. Okey,
Okey, ni untuk bahagian kaki pun boleh, untuk bahagian perut pun boleh kita guna. Okey, duduk macam ni. Minta maaf Kita duduk tolak. Duduk tolak. Jadi sebenarnya kita kena duduk atas lantai. Atas lantai boleh tolak. Okey. Kita boleh guna untuk bahagian perut ni memang boleh guna. Okey. Tapi latihan yang saya nak ajar ni sebenarnya itulah, nanti saya cuba share video yang lebih baik lah. Saya akan share kat awak. Sebenarnya kalau awak berdiri ni, okey. Ni dia ada ajar. Semua dalam keadaan yang duduk. Okey, tapi benda ni memang awak perlukan seorang. Maksud saya perlukan guide lah. Kalau awak tak tahu guna. Awak tak tahu guna macam nak guna benda ni. Okey. Untuk side bend, okay, arm and shoulder, shoulder and warm up. Okay. Short apa ni? Short spin, okay. Arm and arm and pulse. Okay, semua ada leg press untuk kaki. Untuk arm semua ada. Tapi kalau awak jumpa saya boleh buat. Sepatutnya kalau saya beri peluang, kalau ada, awak boleh lah kita buat. Tapi kita ikut SOP lah. Kita satu sesi tu peluang ke, kita hadkan jarak, insyaAllah saya boleh ajar. Mudah benda ni. Okay, tapi benda ni, inilah antara senaman yang saya nak beritahu awak. Jom senam. Daripada berlari tu benda semua orang tahu. Lari, jogging, cycling, apa lagi? Main bola, futsal, tu semua ada senaman yang itulah dipanggil senaman. Ada satu aktiviti atau rekreasi. Rekreasi, kalau kita macam rekreasi ni, berkayak, berbasikal, itu adalah sukan dan rekreasi. Kalau senaman adalah perbuatan yang kita buat berulang-ulang. Awak kena faham berulang-ulang. Jangan awak buat satu kali je. Macam awak buat senaman ni satu set dah. Kita kena buat berulang. Ini masuk berulang. Pergerakan ni berulang-ulang. Otot panjang, otot pendek. Dia akan memberi kesan pada kita punya setiap bahagian otot kita. Okey. Sebenarnya inilah yang saya nak share awak. Jom senaman. Tapi benda ni kalau tak pun awak, sebenarnya sekarang ni semua di ujung jari awak, bergantung pada kehendak awak nak buat ataupun tidak. Orang nak bersenam ni banyak alasan. Banyak alasan. Masa. Betul cakap, kalau awak tak ada masa apa yang ada? Satu hari Allah bagi kita 24 jam. Takkan setengah jam pun awak tak ada masa untuk bersenam. Bersenam ni adalah untuk kesihatan awak. Untuk kesihatan, untuk awak punya tahap, itulah saya cakap, kesihatan, untuk awak punya kecergasan, nak jadi kita lebih ceria. Inilah saya cakap, benda senaman yang paling mudah yang saya nak share dengan awak adalah aerobic band ataupun panggil cara band. Awak boleh guna macam-macam. Apa awak fikir awak nak guna. Tapi sebab tu, sebelum awak guna, awak kena belajar dulu. InsyaAllah kalau saya ada masa luang, sebab kat sini memang kebetulan lah, memang saya sebenarnya nak pergi ke sana. Kalau pergi sana saya ada yang boleh saya buat video ke, saya minta orang buatkan video yang lebih ni, saya akan share kat awak lah macam mana nak guna benda ni. Okey, dia boleh guna untuk bahagian bicep, tricep, shoulder, back, bahagian perut semua boleh guna. Tapi itulah bila awak kata tak ada masa dan tak ada masa nak pergi gym. Nak pergi gym saya tak ada duit. Okey, nak bayar sebulan sampai RM50, RM60. Pakai ni je lah. Saya benda ni, awak seorang awak dah ada satu kelengkapan gym di rumah. Awak dah ada satu multi station kat rumah. Lepas habis guna lipat. Lepas guna lipat, masuk dalam tabung dia. Awak pergi mana-mana boleh bawa. Dan kehayat dia selagi dia tak putus. Selagi dia tak putus tu aja kehayat dia. Tapi orang yang selalu guna, saya setahun saya akan beli 2 kali. Sebab saya selalu guna, memang dia, bila selalu guna dia akan jadi lembik. So ada apa yang boleh nak share lagi? Okey, excited macam mana nak tahu range proses dulu, tunjuk senaman pun tak apa. Okey, faham tak apa yang saya nak beri tadi? Okey lah, saya buat balik semula lah. Okey, saya buat untuk latihan bicep. Saya ambil dalam masa 20 minit ni. Okey, saya tunjuk latihan untuk bicep dulu. Okey, bicep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu untuk saya buat size, untuk besar. Tapi kalau saya nak buat
nak mengecilkan otot saya akan buat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okey, buat 3 hingga 4 set. Itu untuk bahagian tricep. Okey, untuk bahagian forearm. Forearm ni okey, saya akan buat macam hammer. Dia tegak macam ni. Tegak, angkat saja. Okey. Okey, satu. Ni untuk saya nak besar. Kalau orang kurus nak besar, dia buat macam ni. Ketatkan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, untuk cut nak kecilkan. Siapa yang gemuk nak kecilkan. Okey, buat berulang laju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bila awak akan rasa kalau kita buat yang lama tu dia akan ketat tau. Dia akan rasa sampai otot kita dah tak boleh nak angkat. Maksudnya dia dah kerja kuat. Tu akan terbentuk. Dia akan bentuk. Itu yang panggil kita akan cut. Okey. Itu untuk bahagian bicep. Untuk bahagian tricep. Tricep cara dia macam ni Ni pegang. Ni pegang kat belakang. Dia pegang ni. Dia pegang. Ni paling senang nak buat tricep Duduk. Tarik. Dudukkan dia tengok Okey. Tarik. Okey. Itu untuk bahagian tricep. Okey. Okey. Kalau nak buat, nak besar, ketatkan dia, tarik. Lagi ketat, lagi besar. Kalau nak kecil, buat banyak kali. Okey. Untuk bahagian bicep, tricep. Okey. Lepas tu untuk bahagian dada, chest Chest. Okey. Okey. Bahagian dada. Macam awak sama juga macam awak duduk incline duduk kat dekat ni. Awak duduk kat atas macam tu. Sama juga. Tapi kita buat macam ni. Kita duduk, tolak. Satu. Tekan. Tekan awak punya bahagian dada tekan. Tekan. Nampak gerakan dada tu Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu untuk besar. Tapi kalau yang dah besar, nak kecil, nak lebih fit, buat laju-laju sampai 21 kali. Okey. Saya dah ajar bahagian bicep, tricep, forearm. Okey, untuk bahagian shoulder. Okey. Sambil duduk kita boleh buat Saya duduk ni, yang kena duduk. Saya pijak, awak kena pijak Pijak, duduk je buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu minimal untuk 8 hingga 10 kali. Tapi awak nak buat 8 hingga 10 kali, pastikan high and low. Bebanan dia betul-betul tinggi. Sampai awak rasa susah nak angkat. Baru dia punya kesan yang baik. Lagi koyak, lagi kuat dia punya koyak, ada lagi besar, lagi senang dia besar. Tapi jangan awak, memang kalau awak nak besar, balik awak kena makan. Okey. Lepas tu nak mengecil. Kalau awak dah besar nak kecilkan, buat lagi-lagi. Okey. Itu untuk salah satu untuk bahagian shoulder. Okey. Untuk bahagian kalau ni, kalau ada laci, ada laci tau. Okey, kalau awak ada laci, kat laci ni kan, kalau bila awak ada laci je, okey, awak pack celah tempat dia, sebab pemula. Okey. Untuk bagi back back belakang.
Duduk je macam ni, tolak. Kedudukan dia awak pegang, duduk, lepas. Dia pergi bahagian back, dia panggil seated row. Panggil seated row. Benda ni kalau awak ada kat mana ada tempat dekat pintu gerigi rumah tu pun awak boleh guna. Awak letak kat belakang pintu gerigi, awak pun boleh guna. Duduk, tolak. Kalau tak nak ikat kat kaki, awak letak macam ni, awak boleh guna. Sama juga. Okey, kalau ada laci kat rumah, kunci, masukkan, kan ada bahagian pemegang tu, letak je. Ini salah satu saya guna sebagai bantuan. Okay. So untuk bahagian perut, awak contohnya bahagian perut, awak letak kat sini, tapi dalam keadaan awak duduk atau baring baring, ni awak angkat kaki. Dalam keadaan awak baring macam ni, kaki angkat ke atas. Okay, itu adalah untuk bahagian perut. Okey, untuk latihan kardio, itu kalau untuk kardio tu, makna kalau awak malas nak pergi nak berlari ke apa, awak guna latihan konsep dia low and high. Maksudnya repetition, bebanan dia rendah, repetition dia tinggi. Satu set buat 20, buat 5 set hingga 100 kali. Awak akan nampak jantung awak macam saya buat sikit pun dah. Jantung dah kuat dah start naik. Okey. Ni ada satu senaman yang saya nak cerita kat awak. Senaman yang paling mudah, murah dan senang. Tak melibatkan kos yang tinggi. Masa yang awak ada masa, bila awak masa nak guna, awak kata ada masa malam sebelum tidur ada setengah jam, buatlah setengah jam. Lepas buat jangan makan, lepas buat minum air, tidur. Sebelum tidur pastikan dalam keadaan badan kita tak berpeluh, badan kita dah bersih, baru awak boleh tidur. Okey, jarak ada lagi tak yang saya nak jawab? Okey. So ada apa-apa sebelum kita ada lagi dalam, taklah saya ada dalam 10 minit. Awak nak tanya sementara saya boleh jawab, saya akan jawab. Tapi memanglah sebenarnya senaman yang saya nak ajar ni, inilah. Awak beli, awak boleh tengok dalam YouTube. Tengok je dalam YouTube. Ini antara satu latihan sepanjang PKB yang dulu, yang awal-awal tu. Saya gunakan ni ada sebagai latihan saya, sebab tak boleh pergi gym. Tak boleh pergi mana-mana. Ini adalah latihan yang saya buat. Saya tak melibatkan kos yang tinggi. Saya cuma satu hari saya perlukan 45 minit sahaja. Tapi saya buat latihan biar efektif. Nak tahu efektif ke tak, awak tengok heart rate awak. Okay. So ada apa lagi yang boleh kita nak share, nak tanya? Okay, saya ni nak cerita awak. Saya ni sebenarnya bukanlah pakar pemakanan, bukan pakar apa, tapi saya share berdasarkan pada pengalaman saya atas program yang saya buat. Keberkesanan, sebenarnya apa yang saya buat tu adalah pengalaman. Apa yang saya buat itulah saya guna, saya belajar, saya amal, saya buat, itu kesan dia. Setiap orang berbeza pandangan, setiap jurulatih berbeza pandangan. Itu bergantung pada ilmu yang dia dapat atau apa ilmu yang dia belajar. Okay. So kalau ada tersalah kata ke, tersalah share yang apa ni, awak boleh rujuk pada yang lebih arif. Tapi kalau nak rujuk dengan saya memang tak ada masalah. Saya ni berdasarkan apa yang saya sentiasa buat dan saya sentiasa amalkan. Kalau benda tu tak betul, saya cakap tak betul. Kalau benda tu betul, saya akan cakap betul. Tapi ada setengah orang kata benda tu betul. Tapi untuk pernafasan tu saya memang belajar. Saya belajar, saya pergi kursus. Memang saya belajar tengok pernafasan yang betul. Cara meditasi, cara benda yang kita nak buat tu supaya kita dapat keberkesanan. Memang daripada bernafas tu, dah ada strength, power, speed. Lepas tu kita ada keyakinan. Okey, kat situ. Lepas tu minum air tu memang saya galakkan lah. Nak bersenam ni pastikan sentiasa banyak minum air kosong. Minum, saya petua yang saya nak beritahu awak, minum sebelum tidur meremajakan organ dalam badan kita. Selepas kita bangun tidur, kita minum, dia meremajakan kulit kita. Maksudnya kulit kita sentiasa lembab. Kalau awak nak dapat putih yang sekata, badan awak, terutama perempuan nak dapat wajah yang cerah sekata, putih yang sekata, mandilah seawal pagi. Dia membantu mencerahkan kulit kita lebih sekata. Sebab benda tu berdasarkan ilmu petua. Petua yang saya buat tu memang bila kita amalkan, kita tahu betul ataupun tidak. Okay, saya berbadan besar dan nak fit high and low atau low and high berapa bilangan set. Okay, Habib Aiman, saya berbadan besar dan nak fit
besar dan feed awak kena high and low and high. Ingat low adalah bebanan rendah, high itu adalah ulangan yang tinggi. Contoh awak buat tadi, satu set buat 20, buat 5 set sampai 100 kali. Lepas tu buat yang pergerakan yang lain. Dia banyak bicep, untuk bicep, tricep banyak. Apa-apa nak buat sekarang ni semua senang. Awak type je dalam YouTube. Awak type aerobic band, latihan untuk aerobic band memang boleh dapat. Tapi sebenarnya kadang kita tengok tak sama dengan kita buat. So sebab tu pentingnya kita ada orang yang awak berguru lah, maksudnya berguru. Bila kita berguru, kita ada orang tengok betul ke salah. Sebab awak tengok dalam YouTube tu orang tu memang badan dia besar. Dia tak boleh guide awak daripada awal. So nak guide pada awal, orang tengok. Lepas tu daripada segi pernafasan, teknik awak nak angkat berat tu macam mana. Itu penting. Okey. Ada masa lagi 10 minit. Kalau nak apa-apa nak tanya kat saya, sementara saya boleh jawab, saya akan share dulu. Atau nak personal dengan saya pun boleh. Kalau nak apa ni, nak PM tepi dengan saya ke nak tanya kalau nak tu nombor telefon saya 019 791 6991. Kalau nak tanya saya tentang ni, okey, 791 6991. Okey, kalau awak ada masa, insyaAllah lah, kalau lepas PKPB ke, mungkin kita ada saya boleh buat sehari punya program. Setengah hari pun tak apa, benda ni tak perlu lama. Buat setengah hari pun dalam 2 jam, 3 jam pun saya dah boleh. Tapi kita ikut ni lah, satu sesi flow run. Tapi awak boleh dapatkan benda ni, awak pergi je dekat fitness concept. Kalau perempuan, dia boleh beli warna purple, laki warna biru. Laki jangan beli warna purple, laki beli warna biru. Warna purple tu dia ringan sikit, dia lembut sikit. Tapi kau boleh ambil yang biru lah, sebab dia tahan, sebab dia lebih tebal. Okey, ada apa lagi yang perlu nak share? Okey, saya rasa insyaAllah lah, setakat di sini saya ucapkan terima kasih kepada awak semua sudi nak dengar celoteh pada saya. Kalau ada yang kurang ataupun yang tersalah tu, bolehlah awak tanya saya. Dan saya minta maaf kalau ada kekurangan daripada saya, sebab saya ni pun bukannya pakar sangat, tapi saya orang yang sentiasa mengamalkan. Saya beza dengan orang, saya ni adalah orang yang mengamalkan benda yang baik. Saya rasa kalau benda tu tak baik, saya tak share dengan awak. Okey, tip yang paling mudah untuk jadi supaya kita sentiasa ceria, cegas, nak nampak lebih muda sikit. Okey, nak jaga, banyak kita kena jaga dalam hidup kita. Empat je yang saya sentiasa jaga. Ingat betul dia satu, kurangkan tekanan ni. Apa-apa pun awak jangan layan sangat, jangan duduk dalam keadaan gelap, kemurung ke apa, ada stres di keluar. Lepas tu yang kedua, jaga makanan. Ambil makanan yang sihat. Makanan sihat ni paling senang. Kalau nak tahu makanan sihat tak sihat, makan dengan bersederhana, jangan makan berlebihan. Nasi biryani tu sihat, tapi bila dia tak sihat, bila kita makan berlebihan, dia tak sihat. Roti canai tu sebenarnya okey, tapi jangan makan 3-4 keping dah tu tak okey. Sebab kita kat Malaysia ni tak ada pilihan. Pilihan awak adalah makan yang sihat. Cara nak makan yang sihat, makan jangan berlebihan. Okey, tahu kalori harian awak, berapa nak guna, berapa nak keluar. Okey, banyak minum air kosong, dan keempat, dan sekali banyak bersenam. Okey, itu penting. Nak jaga kesihatan, benda empat ni awak kena jaga. Okey, supaya awak hidup lebih ceria, lebih orang kata, kita hidup ni bukan nak menyakitkan orang, bukan nak sombong, tak. Hidup kita sentiasa nak bahagikan orang, dan orang bersama dengan kita, orang akan bahagia dengan kita. Dan ada yang benda yang baik, kita share dengan orang. Okey, saya minta maaf daripada saya, dan saya rasa cukuplah sampai di sini. Kalau ada apa yang nak tanya, boleh PM saya atau call saya. Saya insyaAllah saya boleh share dengan awak. Okey, terima kasih. Mohon maaf daripada saya. Kita jumpa lagi, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesudian awak semua nak jemput saya untuk dengar celoteh daripada saya ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik. Bye. Maka selesailah slot kita yang kelima, iaitu Jom Senang. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Syahid kerana telah meluangkan masa dan berkongsi senaman dan tips makanan yang sangat bermanfaat dan berguna kepada kita semua, yang boleh digunakan pada masa akan datang juga. Dan terima kasih kepada peserta yang juga hadir pada petang ini. Jadi siapa-siapa yang nak awet muda macam Encik Syahid, boleh ikut cara dia,
itu minum air dan ikutlah senaman dan tips-tips pemakanan dia bagi tadilah. So sebelum bersurai saya nak minta semua orang untuk mengisi Google Form yang terdapat dekat chatbox Google Meet dan minta kerjasama untuk semua membuka kamera untuk sesi bergambar. Kamera Kamera pun boleh. Lagi, siapa lagi buka? Syira buka. Angkat Okay. Lila. 1, 2, 3. Tiga. Dah. Okey, terima kasih. Sama.